Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan salam sejahtera kepada semua penonton-penonton setia program Bicara Maya IPPEK. Bertemu lagi kita pada kali ini dalam episod yang telah kita rancang pada hari ini. Saya beritahu saya akan maklumkan sebentar lagi. Jadi hari ini 23 Syawal bersamaan dengan 24 Mei 2022. Bagaimana dengan sawal kita pada kali ini, Aidilfitri? Semoga semua dalam keadaan gembira dan masih belum terlambat untuk tim Bicara Maya IPPEK mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Jadi alhamdulillah tahun ini kita dapat beraya tanpa ada apa-apa sekatan, boleh menziarahi keluarga dan sebagainya, yang mana sebelum ini kita tak dapat menikmatinya. Jadi alhamdulillah. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut, seperti biasa, saya minta kepada semua penonton yang menonton pada hari ini, harap dapat like dan share kita punya program kita pada kali ini, kerana apabila kita share sesuatu yang baik, banyaklah manfaat yang akan kita perolehi daripada apa yang kita share pada hari ini. Jadi seperti biasa, kita juga akan ada kuis, 3 soalan kuis yang bernilai 'Yang bernilai RM50 setiap soalan. 3 soalan seperti biasa. Siapa cepat dan tepat menjawab, maka orang itulah yang akan menjadi pemenang. Jadi kepada yang mendengar, kena sentiasa dalam pemerhatian yang penuh, kerana mungkin kita akan bertanya kuis di tengah ataupun di awal ataupun di akhir rancangan kita pada hari ini. Jadi seperti yang kita tahu, sebulan kita berpuasa. Jadi perut kita pun sedang orang kata di-reset sepanjang bulan Ramadan. Makan sahur dengan membuka puasa saja. Jadi selepas kita menyambut Aidilfitri, kita telah kembali kepada fitrah, iaitu boleh makan bila-bila masa saja. Tidak ada yang menghalang kita untuk kita makan. Jadi mungkin ada berlaku perubahan dalam sistem pemakanan kita seharian selepas daripada kita berpuasa. Dan mungkin kalau semasa berpuasa berat badan kita berkurangan, tapi selepas hari raya banyak pula majlis hari raya, dan mungkin berat badan kita pun bertambah, dan mungkin ada
sedikit kita perlu ambil tips. Jadi berdasarkan kepada permasalahan ini atau peristiwa ini, maka hari ini ruangan bicara banyak APPK mengadakan bicara khusus mengenai diet sihat, tips dan manfaat. Seperti kita tahu, semua orang nak diet, semua orang nak sihat, tetapi kadang-kadang banyak mitos-mitos, banyak pendapat-pendapat yang kita ambil terima pakai daripada FB, daripada mana-mana, kita buat tak jadi. Sepatutnya turun 10 kilo tapi naik 15 kilo. Jadi kadang-kadang kita tak ada ilmu. Jadi hari ini Perbadan Persatuan Kelantan membawakan seorang pakar daripada Universiti Sains Malaysia untuk berbicara mengenai diet sihat, tip dan manfaat. Jadi kalau siapa yang ikut program kita hari ini, insya-Allah dia boleh berdiet dengan sihat, diet yang disahkan oleh pakar. Jadi bersama kita hari ini kita jemput seorang pakar dietetik daripada USM, iaitu Puan Rukayah Muhammad. Apa khabar Puan Rukayah? Alhamdulillah sihat. Jadi terima kasih saya ucapkan kerana sudi bersama dengan kita hari ini untuk bicara tentang diet sihat, tips dan manfaat. Jadi kepada penonton kita di luar sana, sediakan pen dan kertas ataupun fikirkan apakah soalan-soalan yang kita nak tanya kepada Puan Rukayah kita pada hari ini, kerana saya tahu di luar sana ramai orang yang berimpikan nak bentuk badan yang ideal, nak sihat, tak nak lapar tapi nak kenyang, tapi badan tak nak naik. Jadi sebab kita selalu masyarakat kita ni Puan Rukayah banyak mitos. Banyak mitos, makan ubat kurus lah, makan tetap makan, tapi nak makan ubat kurus pula belanja banyak dan makan tak jadi, ataupun makan ada kandungan-kandungan yang berbahaya yang menyebabkan dapat penyakit lain. Jadi kita akan ulas topik ini pada hari ini secara santai, insya-Allah. Santai tapi sampai, insya-Allah Puan Rukayah. Jadi saya perkenalkan dulu Puan Rukayah kita ni salah seorang pakar dietetik di USM, berasal daripada orang utara. Berasal daripada Kedah, tapi menetap di Kelantan. Jadi alhamdulillah Puan Rukayah juga merupakan seorang penulis buku. Kalau kita tengok di hadapan kita ni ada buku diet bukan mitos yang juga ditulis oleh Puan Rukayah kita, dan beberapa buah buku lagi, diet mak-mak apa kata mereka. Kerana Puan Rukayah ni seorang penulis yang aktif. Kalau penonton kita perasan, Puan Rukayah pernah masuk dalam program kita bicara penulis, betul Puan Rukayah? Betul. Jadi Puan Rukayah ni salah seorang pengunjung setia pustaka kita, selalu bawa keluarga datang sini. Jadi alhamdulillah. Jadi pada hari ini saya minta sedikitlah Puan Rukayah dulu terlebih dahulu untuk orang kata apa, warming up dengan penonton kita. Minta Puan Rukayah perkenalkan diri sikit kepada penonton kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi semua. Dah sarapan gitu? Cik Razili dah sarapan dah? Alhamdulillah. Okey. So kita ni dah nak masuk ke penghujung Syawal juga kan. Jadi sempat lagi lah siapa yang nak maraton untuk habiskan puasa 6 tu kan, baru baki-baki lagi tu. Ya. Cabaran puasa 6. Cabaran. Dulu saya rasa tahun lepas kan 2 tahun kita ber-PKP tu tak susah sangat saya rasa untuk habiskan puasa 6 tu, puasa nanti. Betul. Tapi saya rasa tahun ni lah sebabnya kita dah lama dah kan. Betul. Merayakan. Betul. So jadi ya Allah, open house sana, open house sini, setiap minggu tu ada je open house. Betul. Kan. So jadi semalam kawan saya lah mesej, dia kata baru ni sebelum habis je raya, minggu pertama raya tu berat tu ditimbang turun dah. Maksudnya puasa tu memang turun. Ya, berkesan. Dia kata 2 minggu lepas raya ni naik balik berat hilang tu. Allah Akbar. Lepas tu saya kata kat dia, kau banyak pergi open house Dia cakap dia kata tiap minggu, hujung minggu kan, hujung minggu open house, kenduri, kahwin kan. So jadi itulah cabaran kita sebenarnya. Orang kata apa, bila kita ni lama sangat pantang, bila suddenly boleh makan tu macam tu lah. Jadi
tak boleh, kita pun tak memenuhi jemputan orang pun. Ya, tak boleh juga. Tak boleh orang harap orang dah buat makan untuk kita, dah ada nama kita kat situ, jadi kena pergi. Betul. Bagus sebenarnya menjamu orang ni, tetapi sebenarnya ujian untuk orang yang hadir jugalah nak makan tu. Okey. Tapi insya-Allah kita boleh mungkin discuss untuk pagi ni sikit bagaimana sebenarnya bila kita mendepani majlis-majlis macam tu lah, bila datang ada open house ke, ada kenduri ke, ataupun ada makan-makan lah, macam mana sebenarnya kita nak membantu mengawal pengambilan makan kita tanpa melebihi keperluan kita. Gitu. Okey. So insyaAllah saya dah lama duduk kat USM ni. Saya rasa lebih kurang dalam 17 tahun lah insyaAllah masuk tahun ni. Jadi dah lama dah duduk di Kelantan ni. So jadi macam-macam lah makanan-makanan di Kelantan, kan. So jadi kalau kata, saya rasa lah pada musim bulan puasa, saya rasa makanan di Kelantan ni dia akan timbul makanan-makanan yang jarang, kan. Yang bulan-bulan lain tak ada, masa bulan puasa tu akan jadi banyak lah. So jadi kemudian bila datang bulan Syawal ni pula, hidangan tu macam pelbagai lah. Macam kalau kata dekat USM ni, ramai orang daripada negeri lain pun ramai, kan, staff-staffnya. So, jadi hidangan tu kadang ada hidangan yang bukan makanan di Kelantan saja. Dia orang kata fusion. Dia ada nasi dagang pun ada, nasi kerabu ada yang buat lontong lah, buat laksa Sarawak lah, kan. So jadi bila kita nampak macam-macam ni, saya rasa semua kita nak makan. Kita nak try semua. Kita nak try. Betul. So gitulah. So insya-Allah kita tengok apa kita boleh discuss untuk hari ni. InsyaAllah. Jadi itulah perakayah kita. Jadi kita akan bercerita lagi macam manakah dengan tajuk kita hari ni. Sebelum tu saya nak tarik sedikit mengenai maklumat negara kita, mengenai keadaan masyarakat kita. Saya nak kaitkan dengan Malaysia, negara paling tinggi obes di Asia Tenggara. Mana syurga makanan di Malaysia ni menyebabkan rakyat Malaysia ni makan je kerja dia. Pagi makan, petang makan, malam makan. Tapi selalu kata makan sikit je. Tapi obes dia paling tinggi. Kalau ikutkan laporan ni, KKM memaklumkan kadar obesiti negara ini adalah tertinggi di Asia. Betul. Iaitu sebanyak 15.6%. Berbanding dengan Brunei mencatatkan 14.1% dan Thailand 10% dan Indonesia 6.9%. Sebab tu kita tengok rakyat Indonesia, rakyatnya slim-slim. 6.9% saja. Jadi ini persepsi yang kita perlu ubah pada orang kita, macam mana supaya negara kita ni makanannya banyak tetapi masyarakat kita makan dalam kadar yang betul, mengikut diet yang sihat. Jadi saya serahkan kepada perakayah untuk mengupas mengenai topik kita hari ini, diet sihat, tips dan manfaat. Silakan. Betul apa yang Encik Azizi perkongsikan tadi lah. So jadi sebenarnya memang kalau kita tengok pun kadar orang-orang yang mengalami masalah kenaikan berat badan bukan hanya pada orang dewasa sahaja, tetapi sebenarnya kanak-kanak pun memang ramai yang obes. Sebab saya adalah seorang dietitian kanak-kanak. Maksudnya saya memang tengok kes kanak-kanak lah. So jadi kat situ yang perasan sejak selepas PKP memang kadar pesakit yang datang lah, yang berjumpa yang mengalami kenaikan berat badan tu memang sangat banyak budak-budak. Okay. So jadi risiko sebenarnya bila budak-budak ni daripada kecil lagi dia dah obes, dia risiko dia untuk dapat kencing manis, risiko untuk ada tekanan darah tinggi, kan. So jadi dan sebenarnya bila anak-anak ni obes, pada masa yang sama dia sebenarnya akan memberi orang tu self esteem dia rendah. Sebab dia akan, bila dia nak pergi sekolah, orang ejek dia lah. Orang ejek satu, lepas tu baju nak pakai, kan, bila pergi macam pergi shopping baju lah, macam baru ni saya pergi shopping baju raya, kan. Mak ayah lah duk bising, awak ni susah lah nak cari baju. Dia umur 10 tahun tapi kena pakai baju budak 14 tahun. Kan, dia nak cari baju kat bahagian dewasa ke nak cari baju kat bahagian anak-anak. So jadi anak tu bila mak ayah pun macam yelah, susah cari baju, susah cari seluar, dia pada masa yang sama dia akan, orang kata ada self esteem dia rendah lah. Kan, bila pergi sekolah pun kadang-kadang orang excludekan dia daripada aktiviti fizikal, macam main ke apa-apa, orang akan pilih dia last sekali. Sebab apa? Sebab orang tahu dia ni mesti lambat lari, dia ni mesti tak pandai main, kan. So jadi sebenarnya pada saya benda tu ada salah satu yang
menyedihkan lah. Sebab sepatutnya anak-anak ni pada usia dia kanak-kanak dia aktif main kan, dia enjoy life dia kan, tapi dia menyebabkan bila daripada kecil sentiasa macam orang kata apa, di ejek, di kata-kata, ataupun macam kadang orang pandang enteng, padahal dia mempunyai kebolehan yang sangat bagus sebenarnya kan. So jadi untuk kita atasi sebenarnya masalah obesiti ni, dia bukan hanya daripada side pegawai perubatan, bukan side dietitian saja, tapi sebenarnya memang peranan yang penting adalah daripada keluarga tu. Bermula daripada rumah. Okay, so jadi antara benda lah yang saya perasan adalah satu, bila mana pemilihan makanan dekat rumah kita. Makanan macam mana kita pilih untuk anak-anak. Pertama sekali lah, adakah makanan yang kerap kita sediakan dekat rumah, macam contoh makanan-makanan segera, macam fast food lah, nugget ke dalam paket yang frozen, burger, sausage, ataupun kadang-kadang tu kuih muih, walaupun kita tak bagi nugget dan sebagainya, tapi kuih muih macam frozen, donat, curry puff kan, sekarang kan banyak kuih-kuih frozen kan. Betul. So jadi macam ada seorang pesakit saya ni, maknya bekerja, so jadi ayah dia kerja, dia kata bila anak dia balik sekolah dah makan nasi, so petang dia orang dah lapar, budak memang akan cepat lapar kan. Betul. Sebab dia aktif kan. Dia aktif. So jadi dia akan masak lah, mak dia memang sediakan kuih-kuih frozen, so anak dia akan goreng sendiri, masuk dalam air fryer air fryer kan. Kan mudah. So jadi daripada situ sebenarnya makan bukan 1, 2, tak, dia makan kadang 3 kan. So jadi kita tahu sebenarnya macam kalau kata donat sebiji pun dah kalorinya dah lebih kurang dalam 200. Kalau kata kuih curry puff mungkin dah 100 lebih. Kalau makan 3 biji dah 300 kalori. So 300 kalori ke 400 kalori ni boleh menyamai sepinggan nasi sebenarnya. Okay, so jadi kemudian mungkin pemilihan makanan lagi yang disediakan kat rumah kerap ada biskut-biskut manis, air manis, air cordial kan. So jadi mungkin kita kena semak balik sebenarnya daripada diet harian kita, berapa kerap kita buat air manis dekat rumah. Okay. Kebanyakan pesakit saya lah, selalu dia akan cakap berulang-ulang kali minum air manis tu. Sebab apa? Air tu pagi dia akan buat air, dah siap 1 jug, simpan dalam peti. So each time pergi ke dapur, dahaga, minum air manis, tuang je. So benda tu easily available kan. So jadi menyebabkan anak pun daripada kecil dah terbiasa macam tu. So apa saja kebiasaan kita daripada kecil, benda tu akan membawa kepada besar. So jadi dia akan membentuk individu orang dewasa yang tak minum air manis sehari tak boleh minum, tak boleh duduk kan. So jadi macam sebenarnya bila kata kita berkahwin lah antara kita membawa sebenarnya kita punya orang kata apa, kebiasaan daripada keluarga kita dengan keluarga suami contohnya, dia akan mixkan kat situ. So daripada situ sebenarnya kita kena sama-sama buat pemilihan diet macam mana sebenarnya kita nak bentuk keluarga kita. Saya bagi contoh lah, macam keluarga saya daripada kecil memang ayah saya memang biasakan kami memang minum susu. So daripada kecil sampai ke besar saya dah terbiasa pagi-pagi saya mesti kena minum susu. So jadi pagi sekali, malam sekali. So jadi bila berkahwin, suami saya dia tak biasa minum susu tepung tu. Dia biasa minum susu tin. Susu pekat manis orang kata. So jadi sebelum saya belajar diet dulu pun saya tak tahu pun susu pekat manis ni bagus ke tak bagus kan. Kita assume susu pekat manis ni dia memang susu. Tetapi sebenarnya susu pekat manis ni dia memang ada susu, tetapi content of sugar dia sangat tinggi. Lemak dia pun sangat tinggi. Sebab tu kita panggil dia susu pekat manis. Maksudnya dia ada 2 jenis, susu pekat manis, susu ada tetapi dalam konten gula dan lemak yang tinggi. Okey, satu lagi dia ada creamer pekat manis. So creamer pekat manis dia still ada susu juga, pejal susu tetapi dalam jumlah yang sedikit. Tetapi yang banyak lagi adalah daripada dia ambil macam lemak sayuran, daripada kelapa sawit, dia tambahkan dengan gula. So sebab tu kalau kita tengok kat kedai, dia akan ada 2, susu pekat manis, creamer pekat manis. Mana lagi bagus antara 2 ni? Kalau nak ikutnya, kedua-duanya mempunyai susu, mempunyai kandungan gula dan lemak yang tinggi. Okey, tetapi macam kalau susu pekat manis dia ada still sikit konten susu dan juga ada kalsium sikit lah sebab dia susu. Tapi kalau creamer ni dia punya konten susu dia sangat sedikit lah. Bermaknanya creamer dengan susu ni elok beli susu lagi lah sebenarnya. Bukan saya kata elok beli susu, tetapi lebih kurang begitulah.
Tetapi sebenarnya kita tidak bolehlah kata nak ambil susu bekas manis ni sebagai pengganti susu yang betul. Susu tepung ni. Susu tepung ataupun susu fresh milk dan sebagainya. Sebab dia adalah merupakan orang kata apa, dia tidak membekalkan kalori ataupun nutrisi yang sebenar yang ada daripada susu. Okay. So jadi bila mana saya dah biasa dekat rumah daripada kecil memang pakai susu tepung ataupun susu fresh milk ni, bila ada anak ni mula-mula tu macam orang kata clash lah sikit. Sebab saya kata okey apa minum susu pekat manis, saya kata tak boleh, budak-budak mesti kena minum susu, saya kata. So jadi kita biasakan beli susu kan. So jadi lama-lama sebenarnya pun beli susu lah. So jadi memang setiap pagi sebelum anak pergi sekolah memang susu segelas wajib. Sarapan awal pagi sebelum pergi sekolah mesti kena sarapan. Okey, kalau kita tak biasakan anak bersarapan daripada kecil, dia akan bila mana anak dah masuk sekolah dia tidak akan susah untuk bersarapan. So betul ramai pesakit saya kalau kata bila tanya kan diet dia balik, memang kebanyakannya hanya akan makan hanya pada waktu rehat sahaja. Pukul 10, pukul 9:45 kan. So pagi tak sarapan. Tapi anak-anak sih tak boleh. Sebab apa? Sebab kita dah biasakan daripada dia orang pandai makan tu, sebelum pergi sekolah memang kena sarapan dulu. Sebelum saya hantar ke tadika mesti kena makan. Kalau dulu macam masa anak kecil-kecil dulu tak sempat ni nak sorang-sorang nak makan kan lambat. Memang bekal kan. Bawa je roti dengan scramble egg, roti telur ke, bawa sandwich ke apa ke, asalkan dia makan atas kereta sambil nak hantar ke tadika ke sekolah tu. So jadi sebenarnya praktis daripada rumah lah yang penting sekali. Pertama sekali sarapan, yang tu memang penting. Siapa-siapa pun saya tanya tadi soalan, dah bersarapan ke belum pagi? Okay. Sebab ada setengah orang dia tak bersarapan, dia makan tengah hari merangkumi semua. Ini pula macam mana ni? Kadang-kadang dia pagi tak makan tengah hari, malam tak sekali harus. Bahaya tak macam tu? Dia punya cara tu. Itu pun biasa orang ingat kan bila makan sekali sahaja tu kan. Orang kata apa, dia rangkumkan 3 meal jamak tu jamak terus kan. Kalori dia makan kebiasaannya akan jadi banyak. Okay, so kalau bila kita makan sebenarnya satu kali tu kita makan dalam jumlah yang banyak, dia sebenarnya akan menyebabkan kita punya gula darah akan jadi sangat tinggi. Okay, sebab kita apa yang kita makan semua akan dihadamkan dan membentuk gula baliklah, terutamanya makanan yang berkarbohidrat macam nasi, roti, mi dan sebagainya. Biasa kalau makan sekali tu timbul nasi kan. Betul. Itu dia timbul tuan-tuan. Dengan lauk dengan sayur bertimbun. So jadi bila dia makan sekali je sehari, bila dia makan gula darah dia akan jadi tinggi. So bila gula dia tinggi, badan kita pun akan keluarkan insulin dengan sangat banyak lah untuk membantu stabilkan balik gula darah kita tadi. So bila mana insulin tinggi, gula darah kita pun tinggi, dia sebenarnya menyebabkan makanan yang kita makan tadi tu tak digunakan semuanya sebagai tenaga, tetapi akan disimpan sebagai lemak. Jadi sebab tu sebenarnya bila kita makan sekali sehari sahaja berbanding 3 kali satu hari, dia bukan membantu berat badan kita jadi lebih turun ataupun kurus, tetapi menyebabkan kita akan lemak kita makin banyak. Lemak ni dia bukan hanya yang sekadar nampak sahaja, tetapi kalau kau contoh kat perut, nampak tu lemak yang nampak kan, tetapi lemak di sekeliling kita punya organ, perut kita, usus kita tu, jantung kita, paru-paru dan sebagainya penuh dengan lemak. So kalau kata kita panggil visceral fat lah, maksudnya lemak yang memenuhi kita, mengelilingi kita punya organ. So jadi lemak yang tak nampak di dalam tu lebih bahaya sebenarnya. Jadi sebab tu bila kita makan hanya follow ataupun ikut suku-suku separuh yang disarankan oleh KKM. Okay, so bila kita makan suku-suku separuh, sarapan, makan tengah hari, makan malam, itu adalah 3 kali waktu makan yang wajib. Kita tak perlu pun in between tu, melainkan kita rasa kita perlu makan. Okey, dari segi saya takut terlupa jarak antara kita makan tu. Sarapan pagi, makan tengah hari dengan malam. Berapa jam jarak yang ideal kalau dari segi diet yang sihat? Sarapan pagi ni seelok-eloknya kita makan 2 jam lepas kita bangun. So katalah kita bangun pukul 5 pagi. So seeloknya pukul 7 tu kita makan dah lah sebenarnya. So kalau kita contoh nak masuk kerja pukul 8, sebelum tu patutnya kena makan dah lah. Tapi kita biasa 8.30, pukul 9 baru nak makan kan. Kadang-kadang pukul 11 baru makan tu, yang ni jamak tu, breakfast dengan lunch jadi brunch tu kan. So jadi lepas tu dia sarapan pagi, lepas tu makan tengah hari tu mungkin dalam 4 jam lebih kurang daripada kita makan. So pukul 12, contoh kalau kita makan pukul 8 tu kan, pukul 12, 12.30
Okey, lepas tu makan malam lah. Makan malam seeloknya sebelum maghrib. Sebelum maghrib. Itu yang bagus. Dalam pukul 6, 6.30 kan? 6.30 macam tu kan. So jadi bila kita makan awal waktu maghrib tu, dia sebenarnya kita nak sembahyang isyak, kita nak sembahyang maghrib, lepas tu kita akan adalah aktiviti lain. Macam mak-mak ni kadang-kadang sibuk, banyak lagi lah dia punya aktiviti kan. So jadi kita apa yang kita makan tu kita masih membakar tenaga lepas tu. Mana enjin kita bergerak lagi. Yes. Kalau kita makan melewat malam, contohnya kita pukul 9 baru sudah settle everything. Pukul 10 kadang-kadang kita dah penat, kita nak tidur. Betul. So makanan kita ni at least perlu dalam 2 hours lebih kurang macam tu untuk dihadamkan dengan sempurna. So jadi sepatutnya kalau kita makan pukul 6, by pukul 8 tu kita dah boleh, orang kata relax kan, nak sembahyang isyak kan. So lepas tu kita dah ni lah, kalau kata kita rasa macam dah makan awal, mungkin malam kita rasa lapar. So yes, boleh ambil slightly snack lah. Sebab tu pentingnya malam tu ada susu segelas. So sebab ni susu ni elok kita ambil sarapan pagi dengan waktu malam. Okay. So dia membekalkan kalsium untuk tulang kita untuk malam. Badan kita akan mulalah mana-mana yang tulang kita yang lompong. Malam tu mana sebelum tidur? Sebelum tidur. Sebab ada mitos ada sebelum tidur tak boleh minum susu. Ada juga saya dengar. Sebenarnya waktu malam dah sebelum tidur tu elok minum susu. Sebab bila kita nak tidur malam tu, badan kita akan rehat, tetapi pada masa yang sama dia masih bekerja. So dia akan katalah untuk tulang kita ni kat sini lompong, gigi kita sini lompong. So kalsium daripada kita yang minum susu tadi tu akan digunakan untuk memenuhkan kat mana yang lompong-lompong tadi tu. Sebab saya ada dengar ni mitos lah, kata nak tidur malam tak boleh minum dah susu, pagi tak apa. Rupanya itu mitos tidak benar lah. Ya, tak benar mitos ni. Sebab tu saya tulis buku Diet Bukan Mitos. Sebab dalam buku Diet Bukan Mitos ni dia memang banyak lah cerita-cerita pasal orang kata contohnya lah kan, nak diet kena makan roti, tak boleh makan nasi. Tapi sebenarnya nak diet lah kena makan nasi, nak kurus lah kena makan nasi. Sebab contohnya saya rasa Cik Azizi pun pertama kali saya rasa daripada kecil makan mesti benda pertama ingat nasi. Betul. Kita tak makan kita tak makan daripada kecil makan roti tak kan. Betul. So jadi bila mana kita tak biasa makan roti, tiba-tiba nak suruh kalau nak kurus kena makan roti. Apa boleh tahan kan? Tak ada orang boleh mampu. Mungkin sebulan boleh buat 2 bulan, lepas tu tak ada nasi balik mesti cari nasi juga. Betul. Kan? Okey. Jadi kadang-kadang kita banyak terikat dengan mitos lah. Sebab kita tengok orang yang tak ada ilmu, dia buat makan roti ke makan apa ke, jadi kita follow kan. Lagi satu ada istilah kata yang mana betul, sikit-sikit makan ataupun makan sikit-sikit. Sikit-sikit makan. Sikit-sikit makan tapi saya makan sikit-sikit. Macam mana istilah ni? Alright. Tadi saya dah sebut pasal waktu makan 3 wajib tu kan. Sarapan, makan tengah hari, makan malam. Okey. So jadi sebenarnya bila kita makan 3 kali ni bukan bermakna kita makan dalam jumlah yang banyak terus. Okey, tetapi kita makan dalam jumlah yang berkadaran. Tetapi sekiranya kita rasa macam pukul 10 tu kita perlu ambil something untuk orang kata apa, fuel up kita punya energy gitu. So jadi kita ambil something yang light lah. So jadi kita makan nasi tengah hari pula tapi dalam jumlah yang sedikit. Lepas tu mungkin tea time pukul 3 kita rasa lapar, kita ambil something lagi, makan sikit lagi. Sebab tu dia akan jadi makan tu kerap tetapi sikit-sikit. Tetapi ada juga setengah orang, contoh macam saya jenis tak suka makan banyak kali. Okay, so jadi saya biasa akan makan sarapan pagi, makan tengah hari, makan malam, 3 kali tu je. Tetapi setiap kali makan tu hidangan saya tu orang kata apa, lebih sikit daripada biasa, dan lebih sikit mungkin daripada orang yang yang menjadi semakan kerap-kerap. Sebab apa, satu hari setiap orang dia akan ada keperluan dia. Okay, berdasarkan dia berat, berdasarkan aktiviti fizikal. So saya mungkin katalah dalam 1,600 keperluan kalori saya. So dalam 1,600 tu saya akan bahagikan kepada 3 kali lah makan. So lebih kurang sekali makan tu mungkin dalam 400, top up dengan susu. So dia akan jadi total semua satu hari 1,600. Jadi macam mana kita, macam Porkan, kita ada keperluan kalori, macam mana kalau kita orang biasa-biasa nak tahu keperluan kalori kita seharian? Okey. Kalau kita nak tahu, sebenarnya dekat dalam buku Diet Bukan Mitos ni memang ada saya tunjukkan cara kita nak kira kalori kita berdasarkan berat badan kita. Tapi kalau kata
kita tak tahu, tak ada buku dari Bekal Bitos ni, so mungkin boleh just cari dekat dalam Google, carikan calorie.net, tak salah saya, calculator calorie kot. So jadi kat situ kita boleh terus orang kata apa, masukkan berat kita, kita punya physical activity, so akan directly terus dapat berapa kalori keperluan kita satu hari. Okay, so jadi macam contoh kalau kita tengok infografik dekat kita punya 500 kilokalori tu, so banyak mana sebenarnya 500 kilokalori tu. Sebab tu kalau kata orang yang makan, dia jadi suka makan kerap, dia tak boleh terus sekali makan ambil 500 kalori. Dia perlu ambil mungkin dalam 300. Anda kena bagi 3 tadi lah tu kan? Kalau kata dia macam saya, makan 3 kali, bahagi 3 kali je. Bagi 3 lah. So maksudnya mungkin saya boleh ambil 500 kalori sekali makan. Termasuk air tu. Maksud air tu daripada susu ke kan. Tapi kalau orang yang makan 5 ke 6 kali satu hari, dia ni suka makan kerap, dia perlu pecahkan. Small. Mana ikut bilangan dia makan lah, bahagikan lah. So kalau kata contoh dia makan sarapan pagi tu 300. So untuk minum pagi tu mungkin ambil dalam 200 kalori. So tengah hari 300 ke 400 macam tu. Okay. So jadi sebenarnya kalau kata dalam diet kita ni, kenapa kita dah ada dah 1,600 kalori contoh, tetapi yang menyebabkan terlebih kalori kita tu sometimes is because kita punya gula kita ambil kan, sama dalam air, dalam kuih-kuih, ataupun snack-snack kita tu. Lepas tu kadang-kadang tu creamer. Creamer. So sebab tu saya kata tadi, antara susu kak manis dengan creamer berkat manis tu, dia bukan sesuatu yang actually penting untuk kita, tetapi dia hanya membekalkan kalori tanpa memberi nutrien pada kita. So jadi macam kita ni makan sesuatu yang orang kata apa, tak bermanfaat lah. Gula ni sebenarnya dia bagi kita rasa sedap, tetapi dia tidak ada membantu untuk memberi kebaikan kepada kita. Kecuali kalau kata macam contoh orang yang ada kencing manis kan, ada suddenly dia punya gula darah dia drop. So dia yang tu dia perlu ambil gula untuk naikkan balik gula darah dia. Tetapi adalah cara-cara dia. Tetapi kalau kata kita macam saja-saja satu hari ni, kita tahu dah keperluan kalori kita 1,600, tapi kita satu hari mungkin minum air manis tu 4 ke 5 kali satu hari. So most probably kita akan punya tambahan kalori dalam 200 ke 300. So itu menyebabkan berat kita susah lah nak turun. Jadi bermaknanya pada kepahaman saya lah, maknanya seharusnya kalau kita nak diet yang baik ni, kita kena tahu keperluan kalori kita lah. Betul. Dulu kan, baru kita boleh nak makan apa pun tak kisah, jangan lebih. Kita punya ni sukatan kalori kita. Betul. Tu kan. Okey, saya bagi tips paling mudah lah. Sebenarnya kalau kata kita waktu makan utama kita paling mudah, kita ni mungkin orang awam tak tahu pun berapa kalori kita makan. Hanya just fokus kepada pinggan sihat sahaja. So pinggan sihat, bila sekali kita makan kita tahu dah supu separuh. Supu tu nasi. Supu lagi pinggan kita tu adalah daripada lauk kan. So jadi yang separuh lagi daripada buah-buahan dan juga sayur-sayuran. So just fokus kat situ. So nasi kalau kata supu tu dalam banyak mana, lebih kurang kalau 1 mangkuk Cina. Tak ada mangkuk Cina nak sukat, tak apa. Lebih kurang dalam 1 ke 2 senduk paras. Maksudnya bukan nasi berbukit. 1 ke 2 senduk paras sahaja. Okay. Alright. So rasa kalau macam paling banyak 3 lah. Okay, paling banyak 3 lah kata. So lepas tu lauk. Lauk kalau kata ikan contohnya mungkin 1 tapak tangan kita lah. Okay, kalau kata panjang dia. Kalau kata macam daging ke ikan ketul macam tu, lebih kurang 1 besar tapak tangan kita ni. Ini adalah basic lah, paling mudah kita nak kira. So sayur agak-agak lah macam ni. So biasanya sayur kita agak lah, tengok lah pinggan kita separuh pinggan kita tu kan penuh dengan ulam ke. So itu maknanya sayur banyak tak apa. Sayur banyak tak apa. So sebabnya sayur ni dia serat dia banyak. So macam ni kalori dia lebih kurang kita anggap kosong lah. So kita makan banyak, dia tidak memberi impak kepada kalori, tapi dia bantu kita kenyang dengan lebih lama. So jadi sarapan, makan pagi, makan tengah hari, makan malam 3 kali. 3 kali ni supu separuh. Okay. So yang lain-lain tu kita nak ambil, contoh kita nak ambil kuih. Jangan ambil sampai 3 keping. Kalau kita beli pagi contohnya kuih RM2, bahagilah Cik Haji 1, Puan Nurul 1, suka lah. Gitulah. Jangan semua orang beli RM2. Bila semua orang beli, semua orang. Jadi kita macam
pukul 11 tengok kuih banyak lagi, kita pun takkan nak buang, kita pun makan. Sometimes kita ni terlebih kalori sebab kita sayang pada makanan. So jadi sebab tu kalau kata kita nak beli, hanya pilih yang kita nak sahaja, dengan tanpa dengan anggapan kita nak makan, nak kongsi dengan orang, gitulah. So jadi kemudian kita kena fikir juga buah-buahan. Buah ni wajib. So tapi kalau kata buah wajib, kita tidaklah boleh dapat ambil buah tu dalam jumlah yang banyak. So jadi mungkin dalam 1 atau 2 hidangan buah saja untuk satu hari. Okay, so jadi mungkin minum petang tu ada tak nak makan nasi, tak nak makan kuih-kuih ke, kita nak makan buah saja pun boleh. Ataupun kita buah tu ambil bersama dengan nasi itu untuk tengah hari tadi. So jadi yang lain tu susu lah. Susu 2 kali sehari, buah 2 kali sehari, nasi 3 kali sehari tadi tu. So dah cukup dah 1,600 kalori kat situ. Okay. Yang additional tu lah yang kek, krepek, biskut raya kan. Beli biskut raya banyak tak habis. Sikit-sikit itulah. Kadang menjadi punca. Kenapa susah lah lepas raya ni nak turun, nak maintain turun tu susah lah. Gitu. Maknanya sekarang ni okey, kita dah ada soalan nampaknya. Berkaya ada soalan. Dah ada soalan ni daripada pengguna melalui YouTube kita, melalui Facebook kita. Pada tin susu, kandungan ditulis adalah gula, minyak sawit, seterusnya susu. Adakah susunan kandungan ramuan permakanan yang ditulis pada tin susu, peratus kandungan pertama yang ditulis adalah kandungan paling banyak, iaitu gula ke macam mana? Betul. Dia susunan dia. Kalau kita, sebab tu kita penting untuk baca label pada makanan. Sebab yang pertama sekali dia letak yang paling tinggi, itu adalah main ingredient dia. Ya. Maknanya dia dah letak nama gula lah. Yes. Seperti mana dia, sukrosa pun gula juga kan? Sukrosa gula. Gula ni, okey, dah cerita pasal gula ni. Gula ni dia bukan hanya dia akan tulis sebagai gula sahaja. Tetapi kadang-kala dalam produk makanan dia akan ada tulis macam nama maltosa, fruktosa, mannitol, sorbitol, semua tu sebenarnya adalah gula juga. Tapi dia orang kata apa, nama lain bagi gula. So jadi sebenarnya kalau kata contoh dia kata makanan ni tiada gula tambahan, bukan bermaksud tak ada gula, ada gula tetapi tidak ada tambahan gula-gula lain. So jadi kena hati-hati lah. Dia apa beza dia kata dia letak gula, yang ni letak sukrosa, apa beza tu ni dari segi? Actually sukrosa tu gula juga. Maknanya tak ada beza pun sebenarnya, nama saja. Tak ada beza. Daripada nama tak ada beza sebenarnya. Tak ada. Dia gula sebenarnya gula pasir kita tu adalah sukrosa. Dia dalam bentuk nama kimia dia sukrosa. Sukrosa, glukosa, laktosa. Laktosa ni dia adalah gula dalam susu. Sukrosa dia adalah gula yang macam contoh gula pasir kita tu adalah sukrosa. Kalau fruktosa, gula daripada buah-buahan. So kalau fruktosa ni kalau kata gula daripada buah-buahan ni, dia adalah macam gula asli lah. Tapi bahaya juga. Compare tu dengan sukrosa. So dalam buah kita makan, kita kena faham lah konsep dia. Kita makan buah, dalam buah dia ada serat. So bila kita makan buah, serat tu dia akan bantu slow downkan penyerapan gula tadi. So jadi sebab tu bila kita makan buah, walaupun dia ada gula, dia tidak akan naikkan gula darah kita dengan lebih tinggi. Sebab tu pada masa yang sama juga fruktosa tadi tu, gula buah tadi tu perlu dipecahkan untuk menghasilkan glukosa. Glukosa ni actually gula ringkas yang badan kita gunakan sebagai tenaga. Macam kereta lah, kereta pakai petrol, dia tak pakai diesel. So jadi badan kita gunakan glukosa untuk sebagai tenaga. So kalau kita makan apa-apa gula dalam bentuk lain, sukrosa, fruktosa, laktosa dan sebagainya, dia perlu dihadamkan dulu, dipecahkan dulu untuk menghasilkan glukosa balik, baru badan kita boleh gunakan sebagai tenaga. So tapi bila banyak sangat gula tadi tu, yang tu yang simpan sebagai lemak tadi tu. Itu yang membahayakan kita tu. Begitu. Ada satu lagi, ini mitos ke tak mitos saya tak tahu. Orang kata kalau kita makan gula perang banding gula putih, baik gula perang. Betul ke? Okey. Gula perang dia orang kata dia tak refine lagi. Okey, tetapi dia tak gula juga.
Sama macam kita pakai gula batu, gula nisa tu. Gula nisa. Orang kata gula apa lagi apa air tuak ke air tu, dia semua gula juga dalam tu. Okay, so walaupun kita kata dia bukan dalam bentuk gula pasir yang putih tu, tetapi dia tetap akan menaikkan gula darah kita. Itu semua kita panggil gula ringkas lah. Cuma dia kesan sebab biasa orang yang sakit kencing manis ni dia biasa ambil gula perak ni, kan? Betul? Salah sebenarnya. So jadi sebenarnya orang yang ada kencing manis ni, kita memang tak galakkan untuk ambil apa-apa gula tambahan dalam diet dia. Tak kira madu ke, gula batu ke, gula perang ke, tak digalakkan lah untuk. Jadi nama gula tak boleh? Jadi asal ada tulis, asal bunyi gula je. Memang tak boleh. Sebab ada mitos kata orang kencing manis tak apa makan gula perak, sebab gula perak mahal harga dia berbanding dengan gula putih ni. Betul, itulah mitos. Dalam buku diet bukan mitos pun ada tadi tulis. Jadi hari ni terjawab betul di luar sana. Kalau yang biasa makan gula perak tu pun kena fikir 2 kali. Betul. Dia untuk orang kencing manis, kita sentuh sikit pasal gula ni. Untuk orang yang ada kencing manis, dia hanya dibenarkan untuk ambil gula dalam jumlah yang sedikit sekiranya gula darah dia terkawal. Maksudnya bacaan HbA1c dia bawah daripada 6.5%. Sebab tu perlunya kalau orang yang ada kencing manis ni memang perlulah berjumpa dengan dietitian ni. So kita akan bantu untuk kat mana dia perlu cut gula dia, cut makanan dia. Kadang-kadang memang mungkin dia dah pantang dah semua makanan-makanan bergula, tetapi nasi dia banyak. Karbohidrat dia banyak, ataupun buah dia terlebih sikit satu hari. So semua tu sebenarnya jadi punca kenapa gula darah dia tinggi. Kadang-kadang dia makan dah okey, tetapi mungkin pengambilan ubat, insulin dia tak kena. Jadi sebab tu kalau kata yang ada kencing manis, eloklah berjumpa dengan dietitian sebenarnya. So kita akan bantu untuk kawal pengambilan makan lah. Jangan beli suplemen-suplemen kesihatan yang claim ubat kencing manis. Ya betul. Ini satu lagi saya nak tanya. Betul. Sebab banyak sekarang ni dalam masyarakat kita yang beli ubat-ubatan macam-macam, kata boleh menyihatkan, boleh buang. Macam mana pandangan? Kadang-kadang kan yang datang kan pakcik-pakcik, makcik-makcik datang, cik datang, dia kata anak dia beli. So anak beli mahal kan. So jadi anak suruh makan. Bila anak pula siap paksa gitu. Makan bagus ni. Ada seorang pesakit sihat itu kencing manis, memang gula darah tinggi sangat. Bila kita cek-cek tu daripada suplemen lah. Kadang-kadang minuman, orang kata apa, minuman 3-in-1, minuman kesihatan kononnya kan. Okay, kita ada satu soalan lagi ni. Daripada Carrie yang ditanya bagaimana dengan stevia. 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 Okay. So sebenarnya stevia ni dia adalah daun lah. Okay, so dari bila kita ambil gula stevia, orang kata diekstrak daripada daun tu. Okay, so actually gula stevia dia tidak akan menaikkan gula darah. Okay, sebab kita panggil dia gula tiruan. Okay, selain daripada gula stevia, banyak lagi lah macam daripada macam Good Equal, Pulse Sweet, yang ni produk-produk yang ada di pasaran lah, Diabetisol, antara produk-produk yang biasa. Jadi yang ni orang kencing manis boleh ambil? Boleh ambil. Dia tidak akan naikkan gula darah dia. Okay, cumanya dia hanya memberi rasa manis sahaja. Okay, tetapi saya tekankan, kita tidak galakkan untuk ambil dengan secara kerap. Okey, sebabnya kita sebenarnya bila kita bantu turunkan gula darah tu, kita membantu untuk badan kita dan lidah kita biasakan dengan makanan dan minuman yang kurang gula. Kita nak mengurangkan kebergantungan kita kepada gula. Kalau kita masih terus ambil gula stevia dengan banyak, kerap, so kita akan nampak yang manis, kita nak minum. Tak apalah, sikit je. Nampak makanan manis, kita nak minum, nak ambil makan kan. So, kita masih bergantung. Tetapi kalau kata kita seorang yang peminum air manis tegar, contoh satu hari 8 kali, tapi kita nak cut down kita punya sugar, so boleh kita daripada mungkin 8 kali tu 2 kali je kita minum air manis yang ada gula, 6 kali lagi tu kita gunakan stevia. Contohnya. Lepas tu kita akan kurangkan sikit lagi. Ada satu lagi saya ingat orang selalu kata, dia kata saya memang banyak minum air manis, tapi lepas minum air manis saya minum air kosong banyak. Macam mana? Adakah boleh meneteral tak gula lepas dia minum air kosong banyak? Okey, yang tu pun selalu sangat. Selalu tak pun dia kata dia bubuh air setengah, teh setengah cawan, dia top up dengan air kosong dan bagi penuh kan. Yang tu kat luar. Kan? Yang ni dia dah minum siap-siap. Contoh dia minum air kok lah, minum air kok, lepas tu minum air kosong banyak lah. Kalau nak cari nak cairkan balik lah, boleh ke? Konsep dia lebih kurang sama je kalau kita cairkan dalam cawan. Okay, yang bila kita dah once kita minum,
kandungan gula dia akan tetap sama. Dia bila kita minumlah air banyak mana pun, dia tidak akan mencairkan gula dalam darah kita tu. Kita tak cair. So, katalah kita masukkan dalam cawan kita tu 2 sudu gula. 2 sudu gula kita minum. So gula darah kita akan naik disebabkan oleh 2 sudu. Walaupun benda tu dah tawar kat sini. Tak, gula tu tak pergi ke mana? Tak ada. Mitos juga. Ya, tuan-puan, mitos juga tak boleh buat macam tu. Selalu macam tu. Memang selalu. Dia kata itu adalah benda yang buang 17 tahun kan, saya dah kerja 17 18 tahun. Itu adalah benda daripada mula kerja sampai sekarang. Benda sebab apa kadang-kadang kita mak ayah daripada kita dah bagi anak kita minum ataupun makan minum kita. Minum air banyak-banyak supaya tawar. Rupanya tak betul. Tak betul. Sebanyak mana kita minum gula tu, macam tu banyak tu lah gula akan diserap dalam badan kita. Jadi para penonton ingat hari ni, walaupun kita dah tawar kat luar, tak gula masuk dalam badan kita, jadi tak menjejaskan apa-apa. Jadi ada lagi soalan daripada Liza Zah. Macam mana pula dengan suplemen minyak zaitun? Adakah baik untuk kesihatan? Okey. Alright. Ni cerita pasal minyak pula ni. Minyak pula. Okey. So jadi minyak ni dia ada banyak jenis. Dia ada minyak tak tepu, minyak poli tak tepu, minyak tepu. Okey. So jadi minyak tak tepu pun dengan dia termasuklah minyak zaitun, minyak bunga matahari, minyak jagung. Okey. So kita boleh ambil dalam diet kita. So sebenarnya dalam 30% pengambilan diet harian kita tu daripada lemak. Memang kita kena ambil lemak dalam diet kita. Tetapi dalam jumlah yang sedikit sebenarnya. So kalau ikut 30% daripada kalori kita dalam katalah 1,600, minyak ni lebih kurang dalam 5 ke 6 sudu teh sahaja. Walaupun 30%. Sebab apa? 1 gram lemak sama dengan 9 kilokalori. Maksudnya kalori dia double daripada kalori protein dan juga karbohidrat. Sebab tu kita ambil dalam jumlah yang sedikit sahaja. So jadi bila kita ambil minyak zaitun dalam masakan kita ataupun kita ambil sebagai suplemen, dia sebenarnya kena ambil kira dalam total keperluan diet harian kita. Juga kira sekali kalori tadi. Yes, kira sebenarnya. So tak boleh minyak zaitun pun boleh lah 3 sudu ke 4 sudu sebab dia baik minyak zaitun kan. Tak. Okey. Memang ramai kata minyak zaitun bantu turunkan kolesterol, memang dia memang membantu sebab dia minyak poli tak tepu. Tetapi pada masa yang sama dalam diet harian kita memang kena kurangkan makanan-makanan yang berlemak. Kalau sekiranya kita tak kurangkan langsung makanan berlemak minyak, kita ambil suplemen, dia tidak akan memberi kesan mana. Sebabnya total kalori fats kita ambil tu lebih tinggi daripada yang suplemen kita ambil tadi tu. Jadi maknanya macam-macam mana pun kita kena rujuk kepada keperluan kalori kita. Betul. Juga. Sebab tu kita kena tahulah sebenarnya keperluan kalori kita berapa kan. So jadi the first step pada saya lah, untuk kita sebenarnya tahu apa kita nak makan, bagaimana kita nak makan adalah melalui ilmu. Okey, sebab tu datangnya saya nak juga tulis buku Diet Bukan Mitos, Diet Mak-Mak ni. Sebab apa? Kita nak bantu supaya orang at least have some ideas daripada situ. So jadi lepas tu baru perlu tak jumpa dietitian? Jumpa dietitian. So bila kita jumpa dietitian dengan ilmu, bila dietitian terangkan, kita boleh tanya macam mana kita nak perbaiki. Adakah macam tadi lah puan ni tanya tadi, boleh tak ambil minyak zaitun? Dia ada ilmu lah tu. So ilmu tu kena melalui pembacaan dan kena hati-hatilah sebab nowadays banyak sangat sebab orang berniaga, benda ni orang berniaga, business kan, business. Dan apa nama, sebab memang ada orang cakap bagus ambil ni, tak payah makan ubat hospital, makan je minyak zaitun dan sebagainya. Tapi kita kena fahamlah konsep dia, ubat-ubatan kita makan tetapi pada masa yang sama diet kita kena kawal. Sebab tu kalau kata kat hospital kita panggil kita ada diet terapeutik ataupun diet tu sebagai merawat. Sebab tu kalau pergi hospital kita ada diet kencing manis, diet orang untuk darah tinggi, diet untuk orang gout kan. Jadi diet tu sebenarnya merawat. Tetapi kalau kata kita makan ubat, contohnya makan ubat kolesterol tetapi diet kita tak kawal pun lemak-lemak semua, so no point lah. Saya nak sebab Porakai sebut pasal gout, pasal ramai kita kena gout ni. Jadi boleh Porakai bagi sikit tips macam mana dari segi diet untuk orang gout ni supaya gout dia ni dapat dikurangkan ataupun boleh hilang lah kita kata gout dia tu. So dia gout dia kita kena tengok jugalah. Ada setengah orang dia ada masalah gout, berat badan dia berlebihan. First step
kena turunkan berat badan. Dalam 5 to 10% daripada berat dia sekarang kena turun. So katalah berat dia 100 kilo. 10% is 10 kilo. Kena turunkan dulu berat 10 kilo. Sebab bila mana kita turunkan berat badan kita, dia akan membantu untuk mengurangkan sakit pada sendi. Bila nak menampung berat kan? Yes. Sebabnya kalau kita tengok, cuba carilah Google dekat ni, kita cari badan kita, orang yang gambar scan badan kita, berat badan dia lemak-lemak semua banyak, tetapi tulang dia still bersatu juga. Tulang tidak membesar macam badan. So semakin besar badan kita, semakin beban pada kaki. Saya sebelum terlupa perkara, saya nak tanya satu lagi soalan. Sebab kita nak bagi satu macam apa, sebenarnya bila kita diet ni, kata tadi nak turunkan berat badan, berapakah berat badan yang ideal perlu diturunkan dalam masa sebulan ataupun 2 bulan? Sebab kita biasa tengok orang buat program diet, kadang-kadang 12 kilo tu sebenarnya sihat ke sebenarnya? Sebab tu saya kata tadi, kata kita tahu berat kita 100 kilo tadi tu kan, kita aim 5 ke 10%. So 5 ke 10% daripada berat biasa, kita nak turunkan dalam 3 ke 6 bulan. Itu adalah penurunan berat badan yang selamat. Ini penting. Pasal kadang-kadang orang kita ni sebulan dia turun 10 kilo. Dia expect turun 10 kilo sebulan. Tak boleh. Berat kita tu, dia tak naik 10 kilo terus. Dia naik sikit. Biasanya kalau pesakit yang obes datang jumpa saya, pertama sekali benda yang saya tanya, bila last ambil berat? Berat paling rendah diingat bila? Jadi daripada situ katalah sekarang berat dia 76. Dulu 2 tahun lepas berat dia ingat paling ni 60. Maksudnya dalam masa 2 tahun berat dia naik 16 kilo. 16 kilo tu kita estimate, maksudnya dalam sebulan mungkin setengah kilo naik sikit. Berat kita naik, kita tak perasan setengah kilo. Betul. Betul. Melainkan naik 10 kilo tu dia tak naik 10 kilo terus, naik sikit. Sebab tu berat pun kena turun perlahan-lahan. Jadi program cakap tadi, maknanya dalam contoh kita ambil program diet 6 bulan. 6 bulan maknanya berapa peratus kalau dalam 6 bulan? Sebab tu dalam 5 to 10% adalah berat badan yang selamat. 5 to 10% daripada berat semasa dalam tempoh 6 bulan. 6 bulan. So jadi kalau 10 kilo lebih kurang, maksudnya dalam 1,5 ke 2 kilo sebulan. Itu adalah berat badan yang selamat untuk turun lah. Tetapi kalau kata orang yang memang dia ambil orang kata apa, kalori yang very low kalori, lepas tu dia punya exercise pun yang ekstrim, orang kata dia memang akan turun lebih banyak dari situ. So jadi tapi yang tu mesti kena buat dengan pemantauan daripada dietitian sendiri. Dia tidak boleh kita macam terlampau drastik kan. So berbalik kepada yang pesakit gout tadi tu, berat badan pertama kena turun. Kemudian dari segi pengambilan makan makanan tinggi purin, macam contoh makanan laut, organ dalaman, dan ada setengah makanan lain macam contohnya ulam-ulam jering, tai, organ daging-daging cincang, kaki ayam, tulang ikan dan sebagainya lah. Yang kedua, yang ketiga, air manis. Air manis sebenarnya juga dia membantu kepada peningkatan gout juga. Sebabnya dalam gula dia ada fruktosa, macam saya kata tadi itulah, dan sukrosa ada fruktosa. So fruktosa tu juga dia sebenarnya membantu kepada peningkatan uric acid dalam badan kita. Sebab tu kita sarankan untuk turunkan air manis. Kurangkan air manis, kurangkan gula. Dan of course last sekali, air kosong mesti kena banyak minum. Saya satu lagi soalan saya nak tanya. Tidur, adakah dia termasuk dalam kategori untuk kita diet juga? Betul. Dalam Buku Mitos ada. Tidur dia memang keperluan lah. Kalau kita tak cukup tidur, kita akan orang kata apa, nak bangun pagi dengan rasa lesu, dan sebenarnya hormon kita pun akan terganggu bila kita kurang tidur. So bila hormon kita terganggu, hormon stres kita, cortisol level hormon kita meningkat, dia akan menyebabkan kita craving nak makan benda manis, makan benda berlemak. Cuba kalau kata contoh kita tidur lewat tengah malam, pukul 1 baru kita tidur, kita off kan, lepas subuh kita akan kotor tidur, sambung tidur, pukul 10 baru kita bangun. Once kita bangun, kita akan mulalah rasa nak makan tu, nak makan ni kan, benda-benda kita nak makan pun ada jumlah yang banyak sebenarnya. Aku dah skip breakfast tadi kot, macam tu. So berapa jam sebenarnya tidur yang termasuk dalam diet yang sihat? Ni kalau ikutnya memang antara dalam 9 jam. Tetapi sebenarnya if kita dapat tidur yang berkualiti, 6 jam pun dah cukup. 6 ke 8 jam actually. Kena tidur awal lah 6 jam tu kan? Betul. 6 jam. Seeloknya, ada saya baca, dia kata seeloknya selepas kita macam solat isyak tu, kita dah tidur dah.
9.30 pukul 10. Lepas tengok TV. Biasanya kalau saya macam gitu lah, tak tengoklah TV. Tapi betul, kalau dia ikut sunnah Rasulullah memang lepas solat Isyak dah boleh tidur. Betul. Sebab nak bangun malam lagi. Yes, betul. Kan? Ya. So, jadi kita akan bangun pagi, pukul 4 pagi tu kita rasa bangun akan fresh. Kita boleh bangun solat tahajud, Ya, kita nak buat, nak kemas rumah ke, nak buat apa-apa ke waktu pagi, kita fresh. betul. Kan? Line clear kata. Line clear. So, jadi sebab tu bila kita at least kan kita lepas subuh kita dah boleh makan sikit sebelum pergi kerja kan. Betul. Okey, so jadi tidur yang berkualiti tu sangat penting untuk jaga diet kita. Kita ada lagi soalan daripada penonton kita ni. 4 hari ni banyak soalan penonton kita. Kalau cerita diet memang akan banyak memang soalan. Maknanya ayat kita ni sebenarnya nak diet tapi ilmu tu kurang. Jadi kita bawa pakai yang untuk bicara hari ni. Jadi dia katanya Fazilah ditanya sesuai ke untuk kanak-kanak pagi sudah ambil bijirin. Okey. Dan kemudian jam 10 pagi ambil makanan berat seperti nasi goreng atau mi goreng untuk kanak-kanak. Okey, alright. Satu bila anak-anak ni kita kena faham dia ni anak-anak ni perut dia kecil. Ya. Okey, so selalunya dia akan makan sikit tetapi sebab tu kita kena kerapkan pengambilan makan dia. So, jadi it's okay kalau kata pagi contohnya kita dah bagi roti dengan telur ataupun sandwich lah kita kata dalam sekeping. So pukul 10 kita nak bagi dia makan lagi nasi goreng ke mi goreng. Dia tak makan dalam kuantiti yang banyak, kuantiti sikit, tetapi kita kena pastikan makan dia cukup. Dia punya porsi tu. Macam contoh anak saya sekolah Syiraman ni sarapan pagi sarapan waktu rehat dia orang tu makan tu mesti dia akan ada buah. Memang wajib ada buah. Ini makanan sekolah sediakan lah. Ada sayur, ada lauk dengan nasi ke mi ke kadang tu. So jadi anak kita tahu makan. Tetapi anak saya memang peminat buah. Benda yang selalu dia akan cakap, dia kata cikgu sediakan satu tray untuk budak-budak yang tak makan buah untuk sisihkan buah tu. Sebab kalau tak, budak akan buang tu sampah semua. So jadi cikgu kata kalau bila dah letak dalam tray, siapa yang tak nak makan buah tu, siapa yang suka tu boleh ambil lebih. Anak saya sukalah dia boleh makan lebih, kadang-kadang siap bawa balik lagi buah lebih. Jadi sebenarnya boleh sarapan pagi makan bijirin, pukul 10 makan bijirin. Sebab budak dia memang kita kena bagi kerap makanan yang berkhasiat. Tapi bukan kata pagi dah makan cereal, contoh bijirin cornflakes contohnya, Coco Crunch ke whatever lah. Lepas tu pukul 10 tu kita bagi biskut sahaja ke bijirin juga, tetapi tidak berkualiti makanan tu. Tengah hari pun makan Maggi contohnya, ataupun keropok ikan saja, tak berkualiti. So kita kena tengok bila kita nak bagi makan pada anak tu, konsep tu komplit ataupun tak nutrisi dia tu. Itu yang penting. Sebab ramai budak-budak memang kadang-kadang walaupun dia obes, kita macam obes ni sebab makan banyak kot, tetapi sebenarnya tak, dia makan tetapi makanan tak cukup nutrisi. Makanan tidak sihat lah. Nasi je banyak dengan lauk. Sayur tak ada, buah tak ada, air manis banyak. Ada lagi soalan ni, nak tanya kalau turun berat badan jadi kurus biasa dibanding dengan body tough, kata mana yang baik untuk badan bagi golongan obesity? Mana dia kata kurus, dia obesity, dia nak jadi body tough ke lebih baik turun berat badan jadi biasa saja? Okey. Bila kita nak turunkan berat badan, pertama sekalinya yang kita turunkan lemak dulu. Bila berat badan kita dah normal, dah ideal, lepas tu baru kita akan bina muscle kat situ. Okey. Tetapi kita kena faham, berat kita turunkan melalui diet sahaja, dia hanya akan kurangkan lemak sahaja. Tetapi bila kita diet, kita jaga makan kita dengan physical activity, dia akan membentuk muscle. Okay, muscle ni bukan hanya kita macam nak orang yang ada six packs, orang yang angkat berat ke contohnya, tetapi muscle ni sebenarnya ada dekat kaki kita, tangan kita dan sebagainya. Untuk orang umur 40 tahun ke atas, 40 tahun ke atas, dia punya muscle loss dia akan perlahan-lahan akan berkurangan. Sebab apa? Sebab kita banyak duduk, tak banyak bergerak, tak ada aktiviti fizikal. So jadi apa yang berlaku sebenarnya, apa guna muscle kita ni? Muscle sebenarnya dia akan membakar tenaga dengan lebih efektif. Walaupun kita duduk diam, kita banyak muscle, dia akan burn kalori. Sebab tu orang yang macam contoh atlet, dia makan banyak kalau kita tengok. Sebab apa? Keperluan kalori dia tinggi. Dia duduk pun, dia makan banyak pun tak apa. Sebab muscle dia tu. Sebab muscle dia akan burn kalori. Sebab tu, bila kita nak turunkan berat badan, kalau kita tengoklah macam program-program kesihatan ke apa, dia mesti akan ada program top up dengan muscle.
exercise, top up dengan exercise, physical exercise. Sama ada daripada cardio, dia mesti kena ada resistance training macam angkat berat. Dia kena ada untuk stretching, untuk regangan otot-otot kita. So benda tu dia kena selari, exercise dan juga diet. Sebab tu kalau kita contoh lah orang yang buat bariatric surgery ataupun pembedahan yang potong perut tu, dia selepas turun berat badan melalui diet tu, dia mesti kena ada exercise juga untuk tone up muscle. Kalau tak, dia akan gelebeh lah kulit-kulit dia tu. Sebab apa? Muscle tu, kulit-kulit semua tu tidak ditonkan. Okay? Jadi maknanya menjawab kepada persoalan tadi, maknanya dia kena turunkan berat badan dengan secara ideal. Lepas tu dia, dia membina. Ya, betul. Nak pergi gym kau tak kisah. Nak pergi gym pun tak kisah, boleh. Tapi diet tetap kena melalui diet yang betul. Dia pada saya lah, untuk kita jaga pengambilan makan kita ni, dia lebih kepada kita mengubah kebiasaan kita yang dulu menjadi sesuatu yang baru. Okay, dan diet ni dia kena jadi gaya hidup. Diet sihat ni adalah gaya hidup. Kalau kita tak biasa buat benda tu, by the time kita contoh, dah turun dah, kita target turun 10 kilo. Okey lah, turun 10 kilo, dah tak ada dah. Diet kembali macam dulu, exercise pun dah tak ada. Dia kena gaya hidup kan? Berat tu akan naik balik. Sebab dia bukan gaya hidup kita. Sebab tu diet adalah gaya hidup. Sebab tu dalam buku Diet Mitos ada saya tulis, mulakan yang biasa-biasa dan create kebiasaan baru. Istiqamah. Betul. Sikit-sikit tapi istiqamah. Betul. Itu yang Nabi kita ajar kan? Betul. Okey. Jadi ada soalan lagi. Dalam diet bersenam ni daripada Nur Ashikin. Okey, dalam diet bersenam ni adakah baik untuk turunkan berat? Bagaimana nak seimbangkan dalam diet seharian? Bersenam selepas makan atau sebelum mengambil makanan? Ini pun satu isu juga. Kadang-kadang ambil makan pun kita perlu bersenam. Maka dia ada ruang dia macam mana, ataupun bersenam dulu bawa makan ke macam mana. Kadang-kadang bersenam dah lama dah, ambil makan pun bertimbul juga, nak ganti balik dia. Betul. Macam mana pun? Okey, untuk kita bersenam, memang kita tak boleh terus bersenam dalam perut yang kosong. Okay, contohlah, waktu pagi kita bangun-bangun kan, lepas tu terus kita pergi jogging 5 km, tak boleh. Sebabnya waktu malam tu kita dah berpuasa, ibaratnya lah kita tak makan apa-apa. So gula darah kita akan rendah. So bila kita exercise, badan kita akan gunakan gula tadi yang saya panggil tu simpanan gula dekat otot kita semua tadi akan digunakan untuk menghasilkan tenaga supaya kita boleh bergerak. So jadi kita akan gula darah kita akan drop. Okay, so jadi seelok-eloknya sebelum kita bersenam, ambil something yang light dahulu. Macam contoh kita makan pisang sebiji ke, roti sekeping dengan susu ke. Tapi tidaklah kata kita makan terus makanan yang berat. Macam contoh nasi satu pinggan. Tak boleh. Sebab bila kita bersenam, dan pada masa yang sama badan kita perlu untuk hadamkan makanan tu tadi. Dia kena bekerja kan? Dia kena bekerja. Untuk kerja keras. So jadi ambil something yang light and then exercise. Ataupun kadang-kadang orang sebelah petang makan nasi tengah hari, balik tu makan sikit, minum sikit, lepas tu petang pergi jogging contohnya. Ataupun malam lepas makan malam, lepas tu pergi main badminton ke. Tetapi kena ingat, bila kita dah burn calories, kita tak boleh top up balik. Kan? Kita full balik. So jadi kalau kita full balik, macam ibarat kita bawa kereta, laju habis minyak, kita pun top up balik. Kan? Kereta sama lah, maksud kapasiti kereta macam besar tu, dia tak mengecil. So badan kita pun macam tu juga. So bila kita dah tahu aku exercise sebab kita nak kurangkan kalori yang kita makan, kita nak burn kalori kita makan, nak turunkan berat. So kita ambil berkadaran. So still within dalam kita punya kumpulan kalori harian kita. Ada lagi soalan? Daripada Suaida Jamaluddin. Adakah seorang pesakit hyperthyroid sesuai untuk amalkan suku-suku separuh? Okey. Untuk biasanya untuk pesakit hyperthyroid ni, dia macam mana hyperthyroid? Hyperthyroid ni bila mana dia ada setengah enzim dia lah. Hormon dia. Okey. So hormon dia saya tak ingat hormon dia lebih ke macam tu, tapi yang saya ingat adalah orang pesakit hyperthyroid ni dia lebih memerlukan kalori yang tinggi. Kalori pula? Kalori tinggi. Sebab apa? Bila orang ada hyperthyroid, metabolisme badan dia akan dia tinggi. So bila metabolisme badan dia tinggi, kadang-kadang tu dia susah orang kata nak sustain energy dia tu lah. So jadi bila untuk orang yang ada hyperthyroid, dia nak buat diet suku-suku separuh boleh, tetapi mungkin dia perlu top up
berdasarkan keperluan kalori jugalah, keperluan berat badan dia juga. Yang tu kita kena tengok. Kita tak boleh nak kata pukul rata. So maknanya kena berjumpa dengan pakar dietitian juga. Seeloknya berjumpa dengan dietitian. So kat situ kita boleh tengok, okay, kalau kata contohnya dia tu memang dah obes, so tak perlulah nak ambil extra kalori. Tetapi kalau kata sebab ada pesakit saya yang ada hyperthyroid, budak-budak lah especially kadang tu memang dia susah nak naikkan berat badan. So kita perlu bagi kalori lebih tinggi daripada biasa untuk naikkan berat badan dia. Suku-suku separuh juga, tetapi kualiti makanan tu sendiri perlu dipertingkatkan lah. Okay. Jadi saya ingin keluar sikit topik kita ni. Topik yang sama tapi dari segi khidmat nasihat. Siapa sebenarnya yang patut pergi jumpa pakar dietitian ni? Dan contohnya kita nak mulakan sesuatu, kita tak ada masalah, tapi nak mulakan sesuatu, nak rancang diet kita, perlukah pergi jumpa pakar dietitian? Perlu berjumpa. Okey. Dan hari ni kesedaran masyarakat kita ramai tak berjumpa pakar dietitian. Sebab kadang orang rasa macam susah kot jumpa dietitian ni, susah macam nak pergi ke hospital kan. Nak pergi klinik kesihatan kena beratur. Kadang orang malas waktu sebenarnya. Tapi sebenarnya nowadays memang banyak dah. Ada even saya punya student dia orang buat konsultasi secara online, ataupun orang kata tak perlu jumpa dietitian tetapi yang mana tidak mempunyai masalah kesihatan. Okey, macam nak turunkan berat badan sahaja. Okey, boleh banyak program, contohnya diet fit, diet ideas, studio dietitian, antaralah yang saya sebutlah yang boleh memberi konsultasi perkhidmatan percuma ke? Dia berbayarlah, of course berbayar. Kalau nak percuma memang kena datang hospital lah, ke hospital kerajaan ataupun klinik kesihatan, bayar RM1, RM5 macam tu lah kan. Okey, tetapi sekiranya kita ni betul-betul nak turunkan berat badan, betul-betul ada masalah kesihatan, memang saya sarankan untuk berjumpa dengan dietitian di hospital ataupun di klinik kesihatan. Sebab apa? Bila macam memang akan ramai biasanya konsult saya, puan saya nak turunkan sebenarnya ni. Saya kata boleh, tetapi bila jumpa dengan dietitian ni, kita akan tengok zat darah dia, berat badan dia. Berat badan bukan hanya berat saja, kita akan tengok peratus lemak dia berapa. So biasa kita akan nilai 3 bulan berapa, turun tak peratus lemak tubuh dia tu kan. So jadi orang kata pemeriksaan tu lebih teliti lah. Tetapi sayanglah, biasanya orang hanya akan datang jumpa dietitian ni bila betul-betul sakit. Bila betul-betul dah kolesterol tinggi, gula darah tinggi, ataupun yang sekarang ni orang nak pergi haji lah. Nak pergi haji. Kan gula darah ni kan syarat-syarat haji kan, nak pergi haji ketat sikit. Kalau gula darah tinggi daripada 8% tu tak lepas untuk pergi haji. Jadi sibuk sikit pakai dietitian. So jadi memang adalah patient pertambahan patient makcik ni mari baru ni, dia kata dia dapat pergi haji tapi tak lepas sebabnya gula dia tinggi. So jadi dia kata dia barulah rasa macam misalnya tak kontrol makan molek gitu. So jadi dia nak kontrol lah, dia kata kot tahun depan boleh buat rayuan kan, minta dapat balik dengan harapan gula darah dia kontrol. Okey, Berkayah, ni soalan isu orang lelaki yang handsome. Orang lelaki yang handsome masa muda dah kahwin, dia naik boroi. Jadi macam mana nak selesai diet orang macam ni? Termasuk kita-kita lah kat sini ramai ni. Jejaka-jejaka yang sini di studio kita ni. Aduh. Okey, yang tu saya rasa masalah universal kot. Okey. Orang kata bila perut boroi ni happy, senang, isteri masak semua kan. Tetapi sebenarnya dia lebih kepada kita punya physical activity kita. Okey, dulu cuba kita nilai balik masa kita umur 20-an, mungkin kita aktif, kita pergi main futsal, main badminton, tapi bila mana kita semakin berusia ni banyak duduk rumah, tak ada exercise, sebab itulah kita makan sedap. Lepas tu kadang-kadang mungkin stres kerja sama, banyak duduk kan. Makan tapi duduk banyak, tak banyak bergerak. So itu menyebabkan berat badan kita naik. So untuk turunkan berat badan tu memang exercise, memang kena start balik. Kena exercise kena start balik. Sebenarnya orang lelaki lagi mudah untuk turun berat banding orang perempuan. Sebab masa dia lebih banyak banding dengan orang perempuan. So makna pembakaran kalori lelaki lebih tinggi daripada wanita. Betul. Dengan wanita di luar sana, orang lelaki tak apa makan banyak sikit. Sebab dia punya pembakaran kalori dia tu tinggi. Tapi pembakaran kalori dia tinggi pun dia kena bergerak aktif lah juga. So dia kena banyak. Okay, kalau kita
masa tu tak ada, sama je lah. Lama-lama berat badan dia akan menyebabkan berat badan naik jugalah. Saya nak bawakan satu lah, mungkin kita boleh fikirkan. Mungkin pada usia kita sekarang, kita sihat, kita boleh bergerak sana sini, kita tak rasa apa-apa. Tetapi bila mana kita start sakit, ada yang umur 40-an dah ke atas dah kena stroke. Bila kena stroke, kepada saya lah, ini saya selalu cakap kepada sakit lah, kalau kena stroke, meninggal terus tak apa, kita tak akan menyusahkan sesiapa. Selesai masalah. Bukan kata bagus meninggal tu tak, tapi maksudnya kita nak buat daripada situlah konsepnya begitu. Tetapi apabila kita kena stroke, kita terlantar, tak ada orang nak, kita perlukan orang untuk uruskan kita. Nak makan, perlukan orang. Nak pergi toilet, perlukan orang. Nak semayang, kita perlukan orang. Masa tu memang kita akan, mungkinlah kita akan rasa misal aku tak kontrol diet daripada awal. Sebab apa? Saya cakap ni berdasarkan apa yang pesakit saya bagi tahu. Pesakit saya datang lah, dia cerita dengan mulut sengit ni. Kena stroke kan, tangan tak boleh gerak, isteri pimpin, anak pegang. Dia cakap apa? Dia kata, sebab dia dah datang jumpa saya 2-3 tahun sebelum tu, kita ada record kan. Dia cakap, maaf lah puan, dia kata, saya nak ayatnya, saya nyesal tak ikut cakap puan dulu. Gitu. Mana dia dah masuk program ni? Dah masuk, dah mari. Tahun dah kita royak banyak kali dah. Tak boleh kena gini-gini. Tapi bila dia dah kesedaran tu datang, bila sudah terlambat. So jadi sebelum kita terlambat, sebelum kita dah berada dalam keadaan tu, sebelum kita sakit, jagalah kesihatan daripada awal. Sebab kita tak nak di akhir usia kita tu, kita orang kata apa, tak boleh nak bergerak, jadi kita perlu orang. Kita banyak menyusahkan orang lah, jadi perasaan kita tu kan jadi down lah kita. Betul, dia akan mungkin kita sendirilah terasa dari dulu aku boleh kesana ke sini, sekarang aku perlu gantung pada orang kan. So, jadi orang yang anak ataupun isteri ke pasangan kita yang menjaga, mungkin bagi dia itulah ladang pahala dia. It's okay. Tetapi kita sendirilah, sebab ramai yang kadang-kadang isteri lah yang ada cerita kan, dia kata bila suami kena stroke, dia macam dia dah jadi depressed pun ada kan, suka membentak, marah-marah, emosi kan? Tak stabil lah. Dan juga orang yang ada stroke juga kadang-kadang dia susah nak kontrol dia punya emosi juga. So benda-benda tu semua dia akan memainkan peranan lah. So makan pun kita dah kena pantang, tak sedap nak makan macam dulu kan. So jadi sama-sama lah kita fikirkan diet sihat ni bukan hanya bila mana kita sakit sahaja, tetapi sebenarnya daripada awal kita sihat, usia kita 20-an, 30-an ni kita dah jaga supaya kita buat preparation untuk umur 50-60, kita boleh solat dengan sempurna, boleh sujud, tak perlu pakai kerusi untuk solat, tak perlu bergantung kepada orang untuk pergi ke toilet dan sebagainya. So yang tu yang utamalah. Ada soalan lagi ya. Saya kebas-kebas tangan daripada Liza Zah juga ni. Saya kebas-kebas tangan. Adakah ia disebabkan oleh kolesterol tinggi? Yang tu saya rasa perlu dapatkan pemeriksaan doktor lebih lanjut lah. Jadi Puan Liza, kita perlu dapatkan pemeriksaan lah daripada doktor. Betul, kena cek gula darah, kena cek kadang-kadang orang yang ada kencing manis pun dia akan rasa kebas-kebas tangan lah. Sebab apa? Dia punya saraf tu dah kurang. Dia makan hujung-hujung kan? Hujung-hujung saraf kaki. So memang perlu dapat pemeriksaan doktor lah lebih lanjut. Okey, baik. Sebelum kita akan tamatkan sekejap lagi, tapi saya tengok penonton kita dulu masih semangat lagi. Okey, kita masih semangat lagi nak menunggu ni. Saya nak bagi soalan dulu. Soalan quiz kita. Gitu. Sebab saya dah bagi tahu sama ada tengah atau hujung. Sediakan pen. Saya bagi tahu dulu soalannya. Okey. Tadi perakayah kita ada menyebut mengenai pinggan sihat. Okey, pinggan sihat. Apakah yang dikatakan pinggan sihat tersebut? Okey, sila hantar jawapan anda ke ruangan mesej Facebook Pustakaan Awam Kelantan serta nombor telefon. Okey. Apakah yang dikatakan pinggan sihat yang diuraikan oleh penceramah kita pada hari ini? Okey, baik perakayah, kita sambung. Saya rasa penonton kita dah faham apa yang saya tanya tadi. Jadi kita tahu sebenarnya tubuh kita ni Allah SWT ada cipta dengan satu sistem automatik yang sangat hebat. Lapar je dia bagi segenar. Lapar. Kadang-kadang kita tahan. Nanti dulu nak makan, kita sibuk kerja kan. Betul. Nanti dulu. Begitu juga bila kita makan. Kita makan segenar dah hantar. Dah rasa kenyang ni, tapi makan lagi kan. Sebab tu sunnah Rasulullah
makan apa? Makan Berhenti sebelum kenyang. Makan sebelum lapar. Makan sebelum lapar. Berhenti sebelum kenyang. Berhenti sebelum kenyang. Jadi dalam kurang sikit mengenai detection kita. Okey. Daripada konsep lah. Sebenarnya memang seeloknya katalah bila kita rasa lapar, kita sebenarnya kita kena nilai balik lah sebenarnya. Rasa lapar kita ni pertama sekalinya, adakah kita lapar sebab betul-betul kita lapar? Kadang-kadang dia lebih kepada emosi kita, lapar emosi kita panggil. Lapar emosi, lapar mata. Dalam buku Dr. Komito ada saya lapar emosi dan lapar fizikal. Saya kongsikan sedikit. Lapar emosi ni bila mana kita baru sudah makan, tiba-tiba teringat sedapnya aiskrim, sedapnya biskut raya tadi. Jadi kadang-kadang tu dia ada satu perasaan membuat-buat nak juga, nak tu nak. Dan orang kata apa, time tu juga gitu. So jadi sebelum kita makan, kita kena pasti dulu adakah betul-betul kita lapar. Kalau kita lapar sebenar, kita tahu perut kita kriuk-kriuk bunyi, kita rasa pedih perut. Jadi sebab tu kita kadang-kadang mungkin kita tak tahu waktu makan kita, sebab tu kita rasa betul aku lapar. Sebab tu tadi tu ada waktu makan sebagai panduan, sarapan, makan tengah hari, makan malam. Sebab apa, walaupun kita kurang rasa lapar, tetapi sebenarnya waktu makan tu adalah waktu dah sesuai untuk kita makan. Kita kena makan lah. Waktu makan kita kena makan. Waktu tidur kita tidur. Waktu rehat kita rehat. So, jadi kita makan sebelum kita lapar. Sebabnya bila kita makan dalam keadaan kita terlampau lapar, kita akan makan lebih daripada keperluan. So jadi bila kita lapar, gula darah kita sebenarnya dah drop rendah. Bila gula darah drop rendah, badan kita ni dia akan fight untuk kita naikkan gula darah kita balik. Sebab tu whatever kita nampak depan mata kita, kita akan order. Kita akan makan. Sebagai contoh lah, saya katalah saya habis kebiasaan cari isteri, saya ada klinik. Saya bertugas klinik. Kadang-kadang pukul 1 tu patient tak habis lagi. Kita lapar kiok-kiok dah pergi. Bila kita nak keluar pergi beli makan tak sempat. So saya sambil dengan patient, saya akan order kod Grab je. Bila order kod Grab, yang tu tambah, yang ni tambah. Tambahlah air ni. Air ni tambahlah air yang ada latte ke whatever lagi kan. Kalau by the time kita makan nasi tu, air tu kita tak rasa nak minum sangat pun, kita kenyang dah makan nasi. Betul. Itu nafsu orang kata. Sedang kita ada ilmu dah kan. Itu lagi kan. Sebab apa? Sebabnya gula darah kita dah terlampau drop dah. Jadi sebab tu bila kita makan sebelum kita lapar, supaya kita boleh kawal porsi kita makan, jumlah kita makan. Itulah lapar emosi tadi tu kan. Kita dah teremosi. Kita lapar betul tapi emosi kita dah mengatasi kan. Ya betul. Itu lebih masa kita tak mampu dah nak kontrol kita punya nafsu makan kita tu. Itu bahayalah sebenarnya. So sekali-sekali is okay. Tetapi kalau kata selalu-selalu, it's not okay. Bahaya sebenarnya. Dia lapar makan semata kita tidur lah kan. Biasa kita mengatur, kita tahan kan. Bila kita tahan tu, bila kita tidur lewat, bangun pun bangun lewat, makan pun sama kan. Maknanya memang badan kita ni Allah Ta'ala cipta memang dah terbaik. Bagi segena lapar, bagi segena berhenti. Betul. Cuma kita lah yang pilih kan. Jadi ada soalan lagi. Ada soalan ni. Hebat kita tanya pagi ni. Jadi sikit lagi, ada orang dia kata tak apa dia makan banyak sebab dia exercise banyak. Macam mana ni? Kalau kita tengok kalori kita tadi lah, kita pakai kalori calculator tadi tu, dia akan kira keperluan asas tubuh kita berdasarkan berat badan kita dan tinggi, umur juga, dan juga dia akan ambil kira kita punya aktiviti fizikal. Kalau kata orang yang sedentary, maksudnya dia duduk banyak, tak ada exercise lah, orang senang kata, kita hanya pakai faktor dalam 1.2 sahaja. Tetapi kalau kata kita ni dalam seminggu ada 1 hingga 3 kali exercise, setiap hari exercise, faktor yang lebih tinggi pakai. So keperluan kalori dia akan lebih tinggi lah. So kalau exercise ni biasanya untuk seminggu, berapa jam patutnya kita kena berexercise? Okey. Kalau kata untuk orang yang sihat, berat badan ideal, mungkin lebih kurang dalam 350 minit. Lebih kurang setengah jam 5 kali sehari. Setengah jam? 5 kali sehari. 5 kali sehari? 5 kali seminggu. 5 kali seminggu setengah jam. Ni lapar kot. Pukul berapa dah ni? 5 kali seminggu 350 minit. 5 kali seminggu. 350 minit seminggu? Seminggu. Maksudnya setengah jam lah. Okey. Tetapi sekiranya orang yang seminggu tu 7 hari lah. 7 hari kan? 7 hari lah, 350 minit untuk seminggu. Tetapi kalau kata kita ni memang nak turunkan berat badan kita,
kita mesti at least setiap hari tu mesti kena ada exercise. Okay. So exercise ni dia bukan hanya kita pergi jogging, cardio sahaja, tak. Okay. Dia mesti dalam 2 atau 3 kali seminggu kita mesti kena ada exercise kita panggil resistance training. Macam angkat berat, dumbbell. Untuk apa? Kita bina muscle kita. Okay, buat squat, plank, semua tu lah. Okay. Lepas tu dia mesti kena ada juga setiap hari kita kena buat strengthening exercise. Strengthening tu maksudnya kita stretching up lah. Tangan kita, kaki kita, tengkuk kita. Sebab apa? Sebab kita nak loosekan up kita punya muscle ni supaya lebih fleksibel. Okay, macam mana kita nak tahu kita ni fleksibel ataupun tak kan? Masa sekolah dulu kita pernah kan cikgu suruh tunjuk kaki, boleh pegang tak tunjuk? Kita nak tengok flexibility kita lah. Kita boleh pegang ke tak? Kalau kata tua-tua ni tak boleh pegang ujung jangan. Mana tak fleksibel itu tu? Tak fleksibel. Sama ada perut ni tahan daripada kita tunjuk. Tak sampai. Perut dah Ataupun kita tak boleh nak bend lah. Sebabnya kita punya otak ni tak fleksibel lah. Keras orang kata. Ataupun kita ni tangan kita nak garu belakang pun tak boleh dah. Kena beli penggaru tu ni. Ataupun pergi dekat tiang lah, kat dinding belakang. Allahu Akbar, macam budak kecil lah. Okay, tapi gitulah maksudnya. Okay, so jadi kemudian exercise yang lain cardio tu lah, jogging, swimming, cycling dan sebagainya. So benda tu dia kena berterusan. Maksudnya kita tak boleh hanya jogging saja. Dia mesti kena ada. Okay, sebut pasal exercise, cycling dengan jogging, mana lebih baik dan mana perlu masa yang lebih? Dia tengok atas distance dan juga resistance kita lah. So kalau kata contoh lah, ni saya bagi untuk orang yang berat badan obes yang tak pernah exercise, so kita tak boleh terus nak jogging. Dia akan bebankan lutut, bebankan kita punya buku lali. So start dulu dengan brisk walking. Ataupun startkan dengan exercise dahulu. Exercise cycling. Ataupun yang paling mudah sekali swimming lah. Sebab bila kita berenang ni, dia bantu untuk kurangkan kecederaan pada masa bila mana kita berlari. Orang berat bila dia berlari hunggar, orang kata lagi mudah cedera. Kalau kata tak pakai asyik yang betul, tak warming up dulu kan. Tapi kalau kata mulakan dengan yang perlahan dululah. Lepas tu kita baru perlahan kita tingkatkan dia punya. Maknanya kalau sebenarnya segi exercise ni berjalan lagi bagus lah daripada ni kan? Bukan saya kata berjalan lagi bagus, tak. Untuk permulaan, untuk orang yang tak biasa buat exercise lagi, start dengan berjalan dahulu. Berjalan, lepas tu kita pick up kita punya pace tu. Maksudnya buat brisk walk. Berjalan pantas. So jadi kita boleh dah berjalan pantas, kita rasa berjalan pantas tu kita dah boleh orang kata apa, bercakap sambil kita berjalan. Maksudnya nafas kita okey, teratur. So kita boleh pick up pace kita, slow jog. Okay, so cara yang mudah untuk kita pantau sebenarnya kita punya pembakaran tenaga tu, kita punya pakai, biasa kalau saya suruh pakai jam lah, jam smartwatch ni, kita akan tengok kita punya oksigen tu antara hari kita dalam 130 ke 140 untuk bakar tenaga, bakar lemak tu. So jadi exercise ni kena pantau jugalah. Sebab saya perhati kalau saya lah, antara jogging dengan kayu basikal, memang jogging lagi cepat berpeluh. Dia sebab dia tekanan terlebih kan. Bila kita jogging, pada masa yang sama kita gerakkan masa tangan kita kan. Dia benda yang berbeza lah. So kalau kata macam ada sesetengah orang dia tak boleh nak jogging, contoh berat badan sangat berlebihan. So ada seorang pesakit saya ni, dia buat exercise satu tau, duduk depan TV je. Setiap malam dia akan naik basikal stand cycle setengah jam, 40 minit sambil dia tengok TV. So berat badan dia memang turun. Okay, so dia still bakar tenaga dia. So jadi atas orang lah, ada orang prefer untuk jogging, ada orang prefer untuk stand buat exercise cycling. Ikut kesesuaian kita kan. Ikut kesesuaian. So kadang-kadang bila mana kita punya berat mungkin dah statik, mungkin kita perlu tukar rutin exercise kita tu. Sebab rutin yang kita dah buat tu dah tak mencukupi untuk membantu turunkan berat badan kita. Okey, sebelum kita berapa minit kena habis ni, kita dah makan awal. 3 kali betul kita dah. Pagi kita dah makan, tengah hari, sebelum maghrib kita dah makan. Tapi malam ni kita lapar juga, tak ada nak tahan. Tadi sebanyak mana sebenarnya makanan apa yang kita perlu ambil yang dikatakan termasuk dalam diet yang sihat? Okey. Cucu roti air Milo kau lagi mana skup Mary kau. Macam tu. Ya boleh. Ya tu biskut Mary ke biskut tawar dengan air teh tu. Okey. Kalau kita lapar belah malam, cuba pilih makanan yang mengenyangkan. Mengenyangkan tu maksudnya tinggi kandungan serat dia. Sebagai contoh tadi,
Kalau kita makan roti, kita ambil roti serat, roti hijau. Kalau gardenia tu roti paket hijau tu. Roti paket hijau. Okay, roti jagung kata. Dia punya content of serat dia lebih tinggi lah, ataupun paket purple tu. Kandungan serat dia lebih tinggi. Kita makan sekeping pun kita akan jadi kenyang dah. Okay. Kita akan rasa tak cukup dan kita akan makan dengan banyak kalau kita ambil macam contoh tadi lah biskut Mary tadi. Makan biskut Mary 3 keping tak kenyang lagi. Macam high tech, kosong kan. Tapi kalau kita ambil roti sekeping, kita ambil susu. Dia akan rasa kejap dah perut kita. Lepas tidur cepat-cepat. Lepas tu tidur. Sebab tu tak boleh biar pukul 11, pukul 12, pukul 1 tak tidur lagi. Dia memang kan kita macam nak makan lagi. Tu bahaya lah sebenarnya. So kena tidur awal lah sebenarnya. Buah boleh? Buah boleh? Buah boleh. Kalau buah apple sebiji boleh? Boleh. Sebiji buah apple. Sebiji buah apple. Minum air kosong tu kan? Minum air kosong ataupun ambil susu lah. Tapi kalau kata kita belum makan buah lah satu hari kan, macam mungkin tengah hari dah makan sebiji, malam tak makan lagi, so kita makan sebelum tidur tu boleh juga. Boleh. Walaupun buah tak boleh lebih kan? Buah pun tak boleh lebih. Apa-apa benda pun kena sederhana. Betul. Jadi Parokaya sikit lagi, kalau kita tengok di Kelantan, kita tengok di Kelantan Malaysia, kita tahu lah, kita tak round semua. Kita tengok di Kelantan, budaya masyarakat kita tengok kedai-kedai makan malam penuh. Betul. Tengah malam, pukul 11 kadang-kadang, pukul 10.30, pukul 11 ketak lah kata kedai makan, penuh lagi orang. Mana makan berat-berat. Nasi ulam lah, nasi sup lah, apa semua. Jadi Parokaya bernasihat sikit pada penonton kita supaya benda ni disebar. Bukan kita nak menjejaskan kedai makan semua, tapi demi untuk kesihatan, kemaslahatan bersama. Sebab kadang-kadang kita keluar tu lebih kepada sosial sebenarnya. Orang nak keluar ngopi kan. Ngopi. Suruh minum air, makan. Kadang-kadang tu bila kita makan, kita tengok orang sebelah makan, kita nak makan. Tengok orang tu bawa mi goreng, kita rasa nak makan mi goreng kan. So jadi kalau kita dalam keadaan begitu, sebenarnya kita kena sedar diri balik lah. Makan ni sebab lapar ke sebab kita nak lebih kepada social eating, kita nak makan. Dia sama ada kita boleh makan kongsi dengan kawan, kalau nak makan jugalah, nak rasa. Ataupun kalau kita cakap sekadar nak minum air saja, minta air je lah. Minta air, kalau kata contoh air teh contohnya, teh ke teh tanpa gula. Ataupun kalau nak minta jus buah, contohnya jus tanpa gula. So jadi itu pilihan lebih baik lah. So kadang-kadang tu kita sendirilah kena tengok pilihan apa yang kita boleh ambil tanpa meningkatkan kalori kita. Kita kena jadi pengguna yang bijak, jadi pelanggan yang bijak lah. Begitulah. Kalau kata kita ikutkan nafsu makan kita, memang mati lah. Okay, ni last. Last sebelum saya minta Parokaya buat kesimpulan. Macam mana sebenarnya kita nak tahu apakah diet kita diet sihat ataupun tidak sihat? Ini tajuk kita ini. Orang yang dengar ni, dia nak tahu selama ni aku dah makan diet sihat ke tidak sihat. Ni mudahnya gini. Adakah diet kita tu bila kita makan nasi itu cukup tak suku separuh? Suku separuh. Konsep tu cukup tak suku separuh kalau berlebihan dalam satu hari tu berapa kali hok lebih? 2 kali hok lebih ke? Sekali je ke hok lebih ke? Kan? Dari situ kita dah boleh nilai cukup ke tak keperluan kita ambil. Kena ingat formula tu, suku separuh. Suku separuh itu paling mudah lah. Lepas tu kita tengok balik dalam diet harian kita ni ada tak buah? Kalau kata tak ada buah, dalam seminggu berapa kali hok ada buah? Kadang mungkin tak ada langsung. Sebulan 2 atau 3 kali. Itu adalah kebiasaan. Saya rasa yang sangat sedih lah sebenarnya. Okay. Lepas tu susu. Adakah susu ni kebiasaan kita di rumah? Di pejabat ke? Di mana-mana lah. Dalam sehari ada tak minum susu? Sebab ada pesakit sini, makcik ada minum susu tak? Ada. Tahun lepas beli. Tahun lepas kata orang. Tahun lepas lagi. Maksudnya lama sangat dah tak minum susu. Kalau orang tak minum susu je mana pula? Ada orang tak boleh minum susu? Kalau tak minum susu, dia boleh gantikan susu soya pun boleh. Kan? So jadi santan boleh? Santan tak boleh. Santan bukan susu, dia lebih kepada lemak lah sebenarnya. Okay. So jadi gitulah, kita nilai balik. Lepas tu kita tengok balik dalam satu hari berapa kali kita makan. Adakah kita makan 6 kali, 5 kali ke, ataupun 3 kali sahaja. Nilai balik daripada situ lah. Dan juga adakah bila kita makan,
berat kita naik ke, berat kita turun ke, berat kita maintain. Kalau kata berat kita maintain, maksudnya apa yang kita makan tu orang kata cukup untuk keperluan kita. Tapi kalau kita berat kita kuat lama kau naik. Itu sesuatu yang perlu kayak BMI pun lebih kan, sesuatu yang perlu dilihat kembali. Di review kembali. Yang turun tu hujan je, berat dia takkan mudah-mudah nak turun. Yang turun tu hujan dia tak naik. Ada satu lagi masalah ni dalam keluarga lah biasa berlaku. Anak-anak, ada tak program yang dirujuk pada Penukahyah? Anak-anak ni suka makan nasi saja, tak suka makan lauk, ataupun suka makan nasi saja, sayur tak makan, lauk tak makan. Dia ada beberapa kategori. Banyak. Jadi macam mana kita nak selesaikan masalah ni? Nasi kosong je makan, nasi lauk tak mahu. Itulah, semua kembali kepada keluarga balik lah. Okey, kadang-kadang mana-mana anak yang jenis nak makan nasi saja, tak nak makan lauk, kadang-kadang dia ada masalah-masalah lain kita perlu investigate. Sebagai contoh, anak-anak autism. Okey, dia nak makan nasi putih je, benda putih je. Nak makan lauk macam isi ayam je. Ada juga, ada yang tak nak makan sayur tu, ada common problem. Satu, mungkin disebabkan kurang biasa makan sayur ataupun kurang exposure kepada sayur. So tak makan buah. So daripada kecil tak ada. Yang biasa yang ni yang saya kongsi benda selalu saya nampak. Mak bila start anak boleh makan carrot sawi. Je. Kadang-kadang ada bagi ayam carrot je. Itu je. Sampai anak besar. Sayur lain tak bagi. Buah jarang-jarang sekali. Paling-paling pisang. Hal lain jarang. So, jadi bila anak besar dia dah terbiasa, susah nak makan. So, jadi apa-apa pun kembali kepada keluarga balik. Perlunya pemakanan yang orang kata mencukupi keperluan anak tu start daripada kecil. Apa nak biasakan, sebelum mak ayah tu ada anak, dia sendiri kena biasakan dulu. Pasangan tu sendiri sebelum ada anak, dia sendiri kena perbaiki. Sebab biasa kita dengar susah lah anak kita sayur tak makan, daging tak makan, ayam tak makan, tapi ayam KFC makan pula. Itulah. Sebab kadang-kadang dia lebih, macam saya katalah, dia lebih kepada macam mana kita atur keluarga kita balik. Kadang-kadang mungkin kita terlampau ikut anak-anak sangat. Pun ada juga. Okey, tetapi kadang-kadang memang mak ayah ikut sebab anak tak nak makan sangat. Ya, betul. So jadi kalau contoh lah kalau kata anak memang ayam tak nak makan, sayur tak nak makan. Tetapi macam contoh nugget dia boleh makan. So mak boleh buatkan nugget kat rumah. Blend ayam, campur kentang, campur sayur, buat dalam bentuk nugget. Ya. At least dia lebih sihat daripada kita beli. Yang kandungan tinggi garam kan. Garam, gula, garam, lemak semua. Lepas tu kadang-kadang anak tak nak makan nasi, tetapi dia suka makan mie, suka makan bihun, suka makan roti contohnya. Tapi sebabnya mie, bihun, roti ni dia bukan ruji. Bukan makanan harian yang kita makan 3 kali sehari. Kan? So jadi kita rasa macam syok-syok makan roti je. Tak boleh kan. Jadi tak boleh lah. Sebenarnya kita boleh tukar sebabnya dalam orang kata piramid makanan tu untuk makanan berkarbohidrat tu banyak jenis lagi. Jangkung kita jarang explore, ubi kentang, ubi keledek kan, jarang kita explore. So benda-benda tu kita boleh explore sebenarnya untuk ubah pemakanan anak-anak tu sendiri. Okey? Nampaknya ada lagi soalan ni. Boleh ke makan buah dengan susu? Maksudnya nak blend ke? Nak blend buah kot? Nak blend buah ke? Mungkin lah kot. Okey. Jawab yang blend macam mana? Okey. Kalau kita buah ni yang kata nak ambil apa? Ada lagi soalan kita jawab lah, penonton kita mengharap lagi. Last ni kan. Ya. So kalau kita buah ni kita blend. Sayang sebab apa? Bila kita blend biasanya kita buang serat dia. So, bila kita buang serat dia, kita hanya akan ambil air dia yang tinggi dengan concentrated gula, kepekatan gula tu tinggi. So serat yang bagus tadi untuk kita bantu rasa dengan lebih kenyang, untuk nutrisi dan sebagainya. Kurang lah. So jadi biasa contoh kita buat carrot susu kan. Susu kita pakai susu apa? Susu pekat ke susu tepung? Ke susu fresh milk gitu. Kan? So jadi kita tengoklah menu kita tu macam mana. So sebenarnya tak ada masalah nak makan buah dengan susu, tak ada masalah. Tak ada masalah, cuma macam mana kita buat proses tu macam mana kan? Ataupun macam kita buat fruit salad contohnya. Kita potong-potong buah, instead of kita campur mayonis, kita campurkan dengan yogurt. Boleh juga, dua-dua sihat. Itu pilihan dia bagus lah sebenarnya. Okey. Jadi saya rasa masa ni sangat mencemburi kita. Doktor, masa sangat mencemburi kita. Jadi doktor tak rumuskan lagi sebenarnya tadi. Jadi kita bagi pada doktor 2 minit untuk doktor rumuskan semua yang kita bincang hari ni. Alright.
macam saya sebut tadi lah, dietitian ni biasa orang akan datang cari bila betul-betul perlukan, sakit, tak sihat, baru orang akan carilah. Tetapi sebenarnya makanan ni dia adalah benda yang kita buat daripada kita lahir sampai kita mati. Makan tu wajib. Tetapi macam mana kita nak jaga pemakanan kita dengan lebih baik, melalui ilmu. Ilmu kena ada. Okey. Jadi saya sarankan ilmu pula dengan belajar dengan tempat yang betul. Belajar dengan tempat yang betul, melalui pembacaan macam dan contoh buku. Beli buku diet bukan mitos. Ya. Boleh cari dekat Popular pun ada, dari dekat SMO pun ada, ataupun daripada dropshipper. Library kita ada. Tak pasti je. Tak pasti, rasa ada. Kalau tak ada kita akan beli. Ya, sila beli buku dari mitos dan dari mak-mak. Bekalkan semua perpustakaan satu Kelantan kan. InsyaAllah. Okey, so jadi melalui ilmu. Bila kita ada ilmu, kita akan jadi orang yang lebih cakna pada pemakanan kita. Jadi bila datanglah ujian, orang kata yang ni bagus, yang tu bagus, kita akan, orang kata ada penahan sebab kita tahu ilmu yang betul. Okey. Tetapi sekiranya betul-betul perlukan bantuan pemakanan, boleh sama ada PM saya sendiri kat Facebook saya ataupun Instagram saya. Nama saya Ruqayyah, RUQAYYAH MUHD. Itu nama pena saya lah. Ruqayyah Muhammad tu MUHD, tu nama pena saya. Okey, so boleh PM saya untuk dapatkan mungkin insight macam mana kita nak mulakan, macam mana kita nak dapatkan rujukan kepada jumpa dietitian tu sendiri. Nak datang hospital USM boleh. So jadi kalau kat USM ni orang kenal saya sebagai Puan K je, nama pendek. Puan K Puan K, kakak diet. Kakak diet. Okey, so jadi insya-Allah saya akan cuba bantu. Kalau perlukan rujukan, saya akan boleh bantu nak daripada mana nak dapatkan rujukan yang betul supaya boleh berjumpa dengan dietitian lah dekat hospital USM. Okey, terima kasih Puan Ruqayyah di atas banyak info hari ni. Nampaknya penonton kita pun begitu teruja dengar hari ni. Banyak, semoga dapat kata apa, merubah persepsi kita mengenai diet kita selama ini. Banyak orang kata apa, diet yang kita amalkan sebelum ni banyak yang mitos, bukan berdasarkan ilmu pengetahuan. Jadi selama sejam lebih kita bersiaran ni, alhamdulillah ramai orang bertanya soalan dan ramai orang yang tunggu sampai habis. Dan kita pun ada lagi beberapa soalan kepada kita akan bertanya. Okey, soalan yang kedua, sedia? Semua penonton-penonton kita sedia? Okey, soalan yang kedua, siapakah ahli panel kita pada hari ini? Nyatakan siapa ahli panel kita dan sertakan sekali apakah alamat Facebook ahli panel kita dan di manakah tempat ahli panel kita bertugas. Okey, 3 tu. Siapa ahli panel kita, alamat Facebook ahli panel kita pada hari ini, dan di manakah tempat ahli panel kita bertugas. Okey, itu soalan yang kedua. Senang dan mudah saja soalannya. Jawapan dia payah sikit. Macam exam dulu lah, soalan mudah, jawapannya susah. Betul. Okey, seterusnya tadi ahli panel kita ada menguraikan mengenai jarak masa makan. Okey, yang ni penting dalam kehidupan seharian kita, jarak makan. Jadi sila huraikan. Okey, kalau kita makan 3 kali sehari, apakah jarak makan kita dalam jam? Berapa jam? Contohnya sarapan pagi ke sarapan tengah hari ke sarapan malam. Berapa jamkah jarak masa yang termasuk di dalam diet yang sihat? Okey. So 3 soalan saya dah utarakan pada tengah hari ini. Jadi saya harap yang lihat program kita ini boleh jawab soalan, dan satu soalan RM50. Nak cari mana Puan Ruqayyah? Betul. Dapat ilmu, dapat duit. Kan? RM50 satu soalan. Siapa cepat dan tepat jawab, dapat RM50. Ya, jadi insya-Allah. Jadi saya minta kepada penonton-penonton kita juga share, like dan share program Bicara Maya kita pada hari ini supaya lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat. Sebab apa yang kita bincang ni seolah-olah kita sedang bicarakan mengenai buku. Okay? Kalau hari ni Puan Ruqayyah bawa buku dia tulis Puan Ruqayyah sendiri, diet bukan mitos dan diet mak-mak. Okay? Boleh dapatkan buku ini, boleh hubungi kami di PAK pun boleh, dan melalui Facebook yang disebut oleh Puan Ruqayyah tadi pun boleh. Jadi satu lagi sebagai tambahan, jika tuan-puan yang mendengar melihat ini ada apa-apa cadangan, Puan Ruqayyah, cadangan untuk kita
topik apa next kita nak bicarakan dalam Bicara Maya. Sebab kita nak masyarakat kita bersama dengan perpustakaan, topik-topik semasa yang kita rasa perlu dibincangkan. Jadi boleh hantar secara personal kepada Facebook kita, apakah topik yang hendak kita bicarakan. Kita akan cari pakar-pakar, tokoh-tokoh untuk bicara mengenai maklumat-maklumat yang dikehendaki oleh masyarakat kita. Jadi saya bagi pihak Perdana Pusaka Awang Kelantan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Puan Rokayah yang sudi orang kata melapangkan masa walaupun sibuk. Saya tahu sebagai dietitian banyak di USA tu pesakit-pesakit. Puan Rokayah ni orang yang baik hati, yang suka senyum dengan orang, yang ni mesti ramai pesakit-pesakit dia suka berhubung. Jadi terima kasih. Saya mohon maaf jika sepanjang saya mengendalikan program ini ada tersalah dan sebagainya lah daripada saya dan kru semua. Jadi begitu juga kepada penonton Bicara Maya PPK. Jika ada sepanjang saya dan juga Puan Rokayah mengendalikan program ini ada salah kata, mohon maaf kerana yang sepenuhnya baik itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga program yang kita buat hari ini dapat merubah pemikiran kita daripada tidak tahu kepada tahu, dan kita dapat menjadi seorang yang dapat berdiet dengan diet yang sihat, insya-Allah. Jadi setakat ini saja. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.